Tak mute je, mute. Ini jangan pinjam je. Ada lagi. Saya tak tunjukkan saya. Dengan Pusat Islam UTM. Jadi apa-apa saya tengah live lah, kok apa. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah dan kurnianya serta hidayahnya dapatlah kita bersama-sama sekali lagi mendengar perkongsian ilmu daripada asatizah kita yang berautoriti dalam keilmuan mereka. InsyaAllah pada kali ini kita akan bersama Al-Fadil Ustaz Abdullah Bukhari bin Abdul Rahim yang merupakan pensyarah daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, dan pada hari ini juga kita akan sekali lagi bertemu dalam satu seminar pemantapan akidah yang bertajuk Fitnah Dajjal dan Akhir Zaman. Untuk makluman hadirin dan hadirat serta Ustaz, seminar ini dijalankan pada setiap tahun di Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Cuma pada hari ini kita memulakan dengan norma yang baru, iaitu secara alam maya. Jadi sebelum kita memulakan bicara kita pada hari ini, sukacita diingatkan kepada para hadirin dan hadirat ataupun pendengar yang berada di alam maya beberapa peringatan yang pihak majlis akan sampaikan, iaitu para pendengar hendaklah menanyakan soalan pada akhir seminar kita ini, dan borang pendaftaran telah dibuka untuk para pendengar mengisinya sehingga habisnya seminar ini, dan borang itu akan ditutup pada jam 12.30 hari pada hari ini juga. Jadi kami ingatkan sekali lagi untuk para pendengar semua yang berada di alam maya ini untuk mengisinya sebelum tarikh itu, sebelum masa itu telah ditutup. Okey, insya-Allah sebelum kita memulakan kita punya seminar ini, pihak majlis ingin memperkenalkan kepada para hadirin dan hadirat beberapa berkenaan biografi Al-Fadil Ustaz. Nama diberi Abdullah Bukhari bin Abdul Rahim, berasal daripada Kota Baru, Kelantan, berkelulusan daripada Diploma Tahfiz Al-Quran dan Qiraat Darul Quran Jakim pada tahun 1993 hingga 1997. Kemudian melanjutkan pelajaran dalam Sarjanah Muda Usuluddin Pengkhususan Al-Quran dan Al-Sunnah di Universiti Melaya pada tahun 1997 hingga 2000, dan seterusnya melanjutkan pelajaran Sarjana Usuluddin Pengkhususan Tafsir Al-Quran di universiti yang sama, iaitu Universiti Melaya pada tahun 2000 hingga 2004. Sekarang beliau bertugas di Jabatan Tilawah Al-Quran, Pusat Bahasa dan Perkembangan Akademik Pra-Universiti Universiti Islam Antarabangsa Malaysia sejak tahun 2000. Bidang pengkhususan dan kepandaian beliau adalah di dalam tajwid, tahfiz dan juga tafsir Al-Quran. Merupakan panelis jemputan beberapa TV tempatan seperti RTM, Rancangan Forum Perdana Ehwal Islam dan Fikrah, TV Al-Hijrah, Pentas Dakwah dan sebagainya. Beliau juga merupakan panel pemikir program My Quarantine TV Al-Hijrah, Yayasan Warisan Ummah Ikhlas. Jadi itu beberapa sedikit biografi Al-Fadil Ustaz untuk kita ketahui
sebelum kita memulakan seminar kita pada hari ini. InsyaAllah seminar pada hari ini lebih bertopikkan secara ilmiah. Kalau kita bandingkan yang minggu lepas, dia lebih kepada tema kekeluargaan. Cuma hari ini kita membincangkan tentang fitnah Dajjal dan akhir zaman, bahawa kita kena beriman bahawa Dajjal ini memang wujud yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tanpa melengahkan masa, pihak majlis menjemput dan mempersilakan Al-Fadhil Ustaz untuk membentangkan seminar kita pada hari ini. Falyatafaddal ma'jura masbuqan bitarhib, Ustaz. Terima kasih. Terima kasih kepada Ustaz Luqman, pengacara majlis. Bekas student saya dia, Masya Allah, petah orangnya. Handsome petah. Belum berpunya. Okey, Alhamdulillah. Untuk pagi ini, saya diamanahkan ataupun diminta oleh pihak Pusat Islam UTM untuk membentangkan tajuk fitnah Dajjal dan juga akhir zaman. Dan saya katakan topik perbincangan kita pada hari ini lebih berbentuk, walaupun isunya berat, tapi lebih berbentuk santai. Maksudnya kita tak payah fikir benda ni sesuatu yang berat untuk kita fikir. Saya akan bawa dalam bentuk santai, macam sembang biasa. Mudah-mudahan kita dapat manfaat. Okey, tengok slide. Slide ni tak full. Slide ni tak full, boleh bagi full tak? Sebab nampak sisi sidebar ni. Boleh tukar tak? Luqman bagi full. Ni tak nampak ni. Dia bukan full, kita tekan bawah tu. Bagi nampak satu slide ini saja. Slide fitnah Dajjal ni saja. Bawah ni. Tekan situ. Okey. Tajuk hari ni sementara pihak sana, pihak pengurusan ataupun technicality daripada UTM atau Pusat Islam cari mana button itu. Tajuk kita hari ni fitnah Dajjal dan juga akhir zaman. Okey, next slide. Sebab apa kalau buat macam ni, skrin ni semua tak nampak secara menyeluruh. Kalau boleh klik bawah, ada tak function tu? Ataupun kalau boleh biasa share lah daripada saya. Okey, tak apa. Bila sebut mengenai fitnah Dajjal dan juga akhir zaman, mula-mula sekali sebelum kita masuk pada Dajjal, kita kena perhati dulu berkaitan dengan akhir zaman. Still bukan begini function dia. Dia kena klik bawah tu bagi nampak satu skrin saja, tak nampak sidebar ni. Sisi ni tak nampak, tak apa. Berdasarkan hadis ni daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, satu hari dia kata, aku tengok Rasulullah macam tengah mengajar ataupun menerangkan sesuatu kepada para sahabat. Lalu Nabi pun Lalu Nabi beri isyarat kepada para sahabat. Nabi kata kiamat dekat benar. Dekat tak ke mana? Nabi kata aku diutuskan dengan kiamat seperti ini, 2 jari. Lalu Nabi dekatkan 2 jari ni. 2 jari ni menunjukkan jari tengah, jari telunjuk. Dan dia sangat dekat. Okey, next. Next slide. Okey, saya cuba share lah. Share. Okey. Ni nampak Okey.
Nabi kata aku diutuskan dengan kiamat seperti ini. Lalu Nabi beri isyarat jari telunjuk. Dan kalau kita tengok ya tuan-tuan, ada beberapa isu ni saya nak kena cek balik. Ustaz Islam. Kalau tengok dekat slide ni, antara kita dengan Nabi Adam ni jaraknya sangat jauh. Puluhan ribu tahun. Rasulullah berada di sini. Kita pula berada di sini 2021. Kita berada di sini 2021. Okey, kiamat pula sangat dekat lah. Boleh berlaku anytime kiamat. Berapa usia dunia? Nak kata kalau Nabi kata aku dengan kiamat seperti dua jari telunjuk, dan kita pula dah lepas dengan Nabi 1400 tahun lebih, bermakna kita sangat dekat lah. Kita berada sangat-sangat hujung. Sebab tu kalau kita perhati nanti saya akan share selepas ini, terlalu banyak dah tanda-tanda kecil kiamat yang kita dapat lihat sekarang. Allahuakbar. Okey, kalau tengok dekat slide ini, saya bagi satu contoh mengenai pembebasan Ya'juj dan juga Ma'juj. Ya'juj dan juga Ma'juj yang disebut oleh surah Al-Kahfi. Untuk kita memahami isu Ya'juj dan juga Ma'juj ni, gini. Cerita asalnya kita kata puluhan ribu tahun yang dahulu, cerita Dzulqarnain yang mana Allah Ta'ala sebut rekodnya dalam Al-Quran, telah mengurung Ya'juj dan Ma'juj dalam benteng besi. Kemudian 1400 tahun dahulu turun ayat dalam surah Al-Kahfi kepada Nabi dan juga ayat surah Al-Anbiya. Ada dua tempat disebut mengenai Ya'juj dan juga Ma'juj ni. Surah Al-Kahfi satu, kemudian surah Al-Anbiya. Dan dalam surah Al-Kahfi itu disebut ramalan satu hari nanti benteng ataupun dinding yang dibina oleh Dzulqarnain itu akan pecah. Dan bila pecah, Ya'juj Ma'juj akan bermaharajalela. Jadi rupanya ada dua pandangan berkaitan Ya'juj Ma'juj. Pandangan pertama yang dibawa oleh kebanyakan ulama tafsir moden, dia kata Ya'juj Ma'juj ni adalah Mongol dengan Tatar. Mongol dengan Tatar yang telah keluar memusnahkan Baghdad. Dan sifat Mongol dengan Tatar tu melakukan kerosakan secara berleluasa dan menepati ciri Ya'juj dan juga Ma'juj yang disebut dalam surah Al-Kahfi dan surah Al-Anbiya. Jadi kalau kita pegang pandangan itu mengatakan Ya'juj dan juga Ma'juj ni dah keluar, kan? Ya'juj dan juga Ma'juj sudah keluar. Kita ni bila baca surah Al-Kahfi, kita bukan lagi menunggu keluarnya Ya'juj Ma'juj. Maksud Ya'juj Ma'juj tu dah keluar lama dah. Tahun berapa Hijri ketika Baghdad jatuh ke tangan Mongol dan juga Tatar. Jadi kita duduk hujung. Kita baca sejarah lampau. Maksudnya kita dah terlampau dekat dengan kiamat. Allahuakbar. Okey, kemudian ada juga perbincangan mengatakan usia umat Nabi Muhammad ni adalah 1500 tahun. Dan benda ni tersebar mula sekali saya tengok dekat Indonesia. Sebab apa mereka ambil pandangan ini daripada sebuah kitab seorang ulama kita, Imam As-Suyuti. Tetapi pandangan itu tidak disandarkan kepada nas dan mesti ada jawapan dia. Untuk jawapannya tuan-tuan sekalian, saya tak mahu share sekarang jawapan tu. Saya nak share di hujung supaya tuan-tuan. Ya. Kejap, apa ni Ustaz punya slide tu dia tak bergerak. Saya rasa memang untuk full screen tu macam tak boleh Ustaz, saya rasa. Okey, tak apa kalau gitu. Kalau kita share kami share saja. Nanti Ustaz cakap je. Okey, terima kasih Ustaz. Okey. Next slide. Okey. Ini antara perbincangan lah yang saya sebutkan tadi. Ada yang kata usia umat Nabi Muhammad ini 1500 tahun sahaja. Dan pandangan ini disandarkan kepada pandangan Imam As-Suyuti disebut dalam kitab Al-Hawi lil Fatawa. Tapi soalan ni betul ke tidak? Usia umat Nabi Muhammad 1500 tahun. Ada jawapan-jawapan dia yang insya-Allah boleh membantu meluruskan ataupun menjelaskan benda yang kelabu pada kita semua.
Okey, kita akan jawab di hujung. Kenapa jawab di hujung? Supaya tuan-tuan setia lah nak tahu kesudahan cerita ni macam mana. Okey, next. Okey, bila kita bincang mengenai ilmu akhir zaman, dia dipanggil ilmu eskatologi. Ilmu eskatologi. Ataupun mungkin pihak pengurusan tu boleh besarkan sikit. Besarkan sikit slide ni. Boleh klik tengah-tengah tu, lepas tu scroll up, besarkan sikit. Ganti sebab kita tak boleh share. Okey. Kecil sikit. Okey. Saya kira semua boleh nampak dengan terang. Okey, ilmu eskatologi ni adalah ilmu misteri. Sebab eskatologi ni ilmu mengenai akhir zaman. Kita tak tahu benda depan tu. Dan benda tu termasuk dalam isu-isu berbentuk ghaibiyat. Tuan-tuan, antara satu perkara yang Nabi kita cukup larang adalah bertemu dengan bomoh. Bomoh ni dipanggil arraf ataupun kahin. Arraf ataupun kahin ni kenapa? Nabi kita larang bertemu dengan bomoh, kahin ataupun arraf, sebab mereka ada ciri-ciri mencabar kuasa Tuhan, iaitu mendakwa tahu. Sedangkan yang tahu benda gaib ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan bila cerita pasal ilmu eskatologi ni, kita kena ingat benda akan datang belum berlaku lagi dan kita tak tahu. Itu rahsia Tuhan. Samalah juga dengan ilmu eskatologi. Tetapi lagi tak tahu, lagi tersembunyi, lagilah orang nak tahu. Contoh kotak ni, kita kata kotak misteri. Kita peletak, kita kata kepada anak kita, jangan buka kotak ni. Hak tu lagi orang nak buka. Jadi Islam mendidik ataupun mengajar kita bila merujuk kepada isu-isu ghaibiyah, ilmu eskatologi, ilmu fitnah akhir zaman, kita tak boleh nak memandai. Ada adabnya. Next slide. Okey, perihal akhir zaman dan tanda-tandanya adalah perkara gaib. Benda ni tak boleh kita tebak-tebak ataupun kita agak-agak macam tu sahaja. Dia mesti berdasarkan nas ataupun dalil. Okey, next. Okey, adab dengan perkara gaib. Saya suka ambil hadis ni. Hadis ini diriwayatkan oleh saya tak nampak bawah tu. Tak silap Imam Muslim. Aisyah radhiyallahu anha pernah sebut. Dia kata apa? Dia kata sesiapa yang menyangka, Sahih Muslim, siapa yang menyangka Rasulullah tahu apa yang akan berlaku esok, orang itu sebenarnya telah melakukan satu pembohongan yang besar terhadap Allah. Kenapa? Sebab Allah kata, "Qul," katakanlah Muhammad dalam surah An-Naml ayat 65 tu. Allah kata, "La ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah." Sebelum ni, slide sebelum. Tak masuk lagi slide ni. Slide sebelum. Okey ya. Okey yang ni. Tadi. Terima kasih. Tak ada siapa pun yang tahu perkara ghaib tersembunyi di langit ataupun di bumi melainkan Allah. Ini tuan-tuan sekalian boleh hafal lah ayat ni. Saya kata ayat ni kita semua perlu hafal. Kenapa perlu hafal? Lepas ni katakanlah ada orang mendakwa benda-benda pelik, benda gaib pasal jin ke, setan ke, akhir zaman ke, dan sekiranya orang tu tidak menyatakan dalil, bawa dalil daripada Al-Quran dan juga sunnah yang sahih, kita kata saya tak boleh pakai cakap awak, teori konspirasi awak, sebab saya beriman kepada Allah, dan antara iman saya kepada Allah, awal-awal disebut surah Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu orang yang beriman dengan perkara gaib. Dan mengikut agama kita, perkara gaib ni ada adabnya. Adabnya apa? La ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah. Tak ada siapa pun tahu benda gaib di langit dan juga di bumi melainkan Allah. Tidak ustaz, tidak tok guru, tidak juga bomoh ataupun pawang. Lepas tu prinsip yang sama pada ayat inilah juga kita gunakan untuk menolak dakwaan bomoh ataupun ustaz perawat. Kalau ada orang yang mendakwa dia ni ustaz perawat ataupun sebenarnya dia bomoh, dia tahu awak ni sakit sebab orang sihir awak. Hak sihir awak ni dia letak sihir tu di tempat sekian. Ini dah memperincikan benda gaib. Dan itu adalah satu kebiadaban sebab benda itu hanya diketahui oleh Allah sahaja. Dan perkara yang sama, prinsip yang sama kita guna bila kita berbicara mengenai ilmu eskatologi ataupun ilmu fitnah akhir zaman. Okay, next. Okay, kalau kita perhati di sini Rasulullah sendiri pun tak tahu perkara yang gaib. Rasulullah ni dia manusia seperti kita. Tapi beza baginda mendapat wahyu. Tetapi bukan sepanjang masa baginda dapat wahyu. Baginda diberikan wahyu oleh Allah pada ketika saat yang rasa Allah Ta'ala tahu ataupun Allah Ta'ala nak baginda tahu. Okey, contoh ayat ni.
Allah kata qul, katakanlah Muhammad. Surah Al-A'raf ni, surah yang ke-7 ayat 188. Allah kata qul, kata Muhammad. Bila di awal ayat tu kita jumpa perkataan qul, itu dipanggil uslub ataupun gaya bahasa talqin. Talqin macam arahan supaya ikut. Maksud Nabi tak boleh nak memandai. Mu kena kata macam ni Muhammad. La amliku li nafsi naf'an wala dharra illa ma sya Allah. Aku tak berkuasa mendatangkan mudarat ataupun manfaat ataupun mudarat kepada diriku. Menolak mudarat. Kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Sebab apa? Aku manusia. Allah Tuhan berkuasa penuh. Walau kuntu a'lamul ghaib, kalaulah aku tahu benda ghaib, katanya Nabi, Allah Ta'ala suruh ucap ni, lastakthartu minal khairi wa ma massani su'. Sudah pasti aku dapat mengumpulkan banyak benda-benda yang berfaedah dan aku akan tidak ditimpa kesusahan. Tetapi tidak begitu. Nabi ditimpa kesusahan. Contoh Nabi sampai termakan racun. Nabi sampai mengalami kekalahan luka dalam perang Uhud. Dan banyak lagi contoh-contoh lain. Jadi kalau Nabi ni tahu benda ghaib, benda tu tidak akan berlaku. Jadi kesimpulan pada ayat ini nak ceritanya, yang ghaib itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Okay, next. Next. Okay. Kalau boleh bagi fit dengan page lah. Kecil sampai nak kena turun naik. Kecilkan sikit. Jadi bila kita berbicara dalam isu berkaitan dengan benda ghaib, kita mesti jaga adabnya, iaitu mesti berbicara tentang benda ghaib dalam batasan wahyu sahaja. Sebab Allah kata dalam ayat ni, alimul ghaib, dia Allah sahaja yang mengetahui benda ghaib. Fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man yartada min rasul. Dan dia tidak akan dedahkan perkara ghaib itu kepada siapa pun, melainkan yang dia redha, dia kehendaki dalam kalangan rasul. Rasul di sini merujuk kepada rasul malaikat dan juga manusia lah. Sebab dalam surah lain, surah Al-Hajj, Allah Ta'ala menjelaskan, Allah kata, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Dan Allah yang memilih untuk menjadi utusannya dalam kalangan malaikat dan juga manusia. Maksudnya, Nabi adalah manusia biasa yang mendapat wahyu. Dan Nabi tidak mengetahui benda ghaib, melainkan benda ghaib itu Allah Ta'ala nak ajar kepada Nabi. Selain daripada Nabi, tak ada siapa tahu benda ghaib. Jadi bila berbicara mengenai ilmu eskatologi, kita jangan terlebih berteori sehingga seolah teori kita itu betul. Bahayanya, dia akan mempengaruhi orang awam yang tidak tahu mengenai disiplin ilmu agama. Dia pegang benda itu betul-betul sehingga yakin sepenuh hati. Dan ini menyanggah adab berkaitan dengan perkara ghaib. Dan prinsip yang sama kita boleh gunakan dalam ilmu, dalam isu bomoh dan sebagainya. Okay, next. Okay, dan bila kita bincang mengenai benda ghaib, dia sebenarnya tiada ruang teori konspirasi dalam perkara ghaib. Jangan sekali-kali. Sebab ayat ni Allah Ta'ala sebut, ayat ni umum, lebih kepada teguran kepada musyrikin Quraisy pada zaman Nabi. Ayat ni ceritanya bila musyrikin Quraisy ni buat macam-macam, sembah berhala berdasarkan warisan datuk nenek moyang mereka tanpa ada dalil, hujah. Lalu Allah Ta'ala pun macam tegur. Allah kata, وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنَّ. Dan kebanyakan mereka tidak menurut melainkan sangkaan sahaja. إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا. Sedangkan sangkaan andaian itu tidak memenuhi kehendak menentukan suatu daripada kebenaran i'tiqad. Dan kita perhati orang yang berteori konspirasi, dia tidak ada hujah pun. Contoh dia tengok ada artis tu pakai anting-anting macam ada lambang tertentu. Dia pun kata, oh lambang ni sama dengan lambang grup sekian. Grup ni pula memang cuba buat ni. Macam-macam lah. Lepas tu dia pun kait. Sebenarnya kalau kita pergi jumpa si artis, tanya. Artis tu tak tahu menahu pun. Tetapi orang dah tuduh macam-macam pada dia kerana teori konspirasi. Dan gini tuan-tuan. Kalau kita nak tuduh orang ke apa ke dan sebagainya, perkara pertama yang perlu kita lakukan, kita kena ingat, tuduhan tanpa bukti, sekiranya tuduhan itu memang salah, even kalau betul sekalipun, tuduhan-tuduhan itu dia boleh membuahkan dosa. Lebih-lebih lagi kalau melibatkan orang. Itu yang pertama. Yang kedua, cuba sebelum kita tuduh orang, kita cuba bayangkan kita berada dalam kasut orang yang kita tuduh. Buat itu, buat ini dan sebagainya. Katakanlah orang tu dituduh, apa perasaan kita? Kita dituduh. Kita pun rasa resah. Ataupun kita rasa tidak bersetuju.
perkara yang sama perlu kita faham apabila kita bincang mengenai tuduhan mengenai teori konspirasi dan sebagainya. Sebab pokok teori konspirasi yang dahsyat sungguh, mereka pegang yakin. Dan saya perhati mereka ini yang mudah nak telan perkara berkaitan teori konspirasi, berkaitan dengan perkara gaib. Minta maaf cakap lah. Biasanya ilmu asas agama, usuluddin yang kita bincangkan sebelum-sebelum ni, adab-adab berkaitan dengan perkara gaib, mereka ada kelompongan di situ. Ataupun kalau mereka belajar, mereka tahu pun benda itu, mereka tidak menghayati sebenar-benarnya. Waktu kalau kita faham prinsip ghaibiyah, sam'iyah, benda ghaib dalam agama, kita tidak akan mudah menebak, meneka. Begitu saja. Okay, next. Next. Next slide. Okay, bila kita berbincang mengenai akhir zaman, dia memang ada hadis. Banyak hadis yang Nabi sebut mengenai fitan, dipanggil fitan ataupun eskatologi ataupun fitnah akhir zaman. Yang pertama, hadis yang kita pegang mesti sahih. Tetapi bukan sahaja hadisnya sahih, pemahaman kepada hadis sahih juga perlu sahih. Sebab ada orang dia bawa hadis mengenai peristiwa akhir zaman, tetapi hadis itu dibawa mengikut teori konspirasi yang tidak sahih. Kenapa tidak menjaga adab-adabnya? Jadi dua kali sahih perlu. Hadis mesti sahih, kefahaman pun mestilah sahih. Dan kefahaman yang sahih ini sudah pasti mesti dirujuk kepada ahlinya, iaitu para ulama hadis atau pakar dalam bidang hadis, supaya kita tidak menyimpang daripada kefahaman yang sebenar berkaitan dengan hadis berkaitan dengan akhir zaman. Okay, next. Ini saya cadangkan sebuah buku yang bagus. Buku ni tajuk dia Kharitatul Mustaqbali fil Hadits Nabawi. Dia kata ahadithul mubasysyarat wal fitan. Dia kata kharitah macam garis panduan ataupun kronologi lah. Kronologi peristiwa akan datang berdasarkan hadis Nabawi, hadis kegembiraan dan juga hadis fitnah, cerita mengenai akhir zaman. Pengarang kitab ni bukan calang-calang, bukan calang-calang, dia ni antara pakar hadis di Jordan. Nama dia Dr. Sharaf Qudah. Dan buku ini telah diterjemahkan oleh Telaga Biru. Ni kronologi kiamat. Jadi lepas ni tuan-tuan boleh buka Google, tulis kronologi kiamat Telaga Biru dan boleh beli online. Dan buku ni kenapa saya yakin untuk rujuk, sebab yang membicarakan buku ini ataupun penulis ini adalah pakar hadis. Antara pakar hadis dunia, seorang ulama yang bekerja di Universiti Jordan. Dan ramailah pelajar-pelajar profesor kita ni, Profesor Dr. Sharaf Qudah ni, yang kata-kata dah bawa pulang ke Malaysia dan menambah bakti kepada para kata-kata umat Islam di Malaysia dalam bidang hadis. Dan saya beri panduan ini banyak dalam kitab ni, tapi saya ambil sesetengah sahaja untuk kita kongsi supaya kita faham ini adab-adabnya. Mudah-mudahan lepas ni kalau ada orang bercerita mengenai teori konspirasi, cerita mengenai eskatologi, bawa macam-macam cerita hak pelik-pelik, kita dah tahu mana mutiara intan, mana kaca. Okay, next. Okay. Adab yang pertama, ni beberapa adab interaksi dengan hadis fitan ataupun eskatologi. Mula-mula sekali kita kena ingat, kita kita mesti memakai hadis yang sahih sahaja. Bila bincang berkaitan dengan eskatologi, kita kena pakai hadis yang sahih sahaja. Sekejap. Okey. Dan antara kesilapan setengah orang yang nak bincang mengenai eskatologi ni, mereka akan rujuk bulat-bulat ataupun telan bulat-bulat kepada kitab Al-Fitan. Kitabul Fitan. Fitan tu maksud fitnah. Fitnah sini bukan fitnah bahasa Melayu ni. Ujian lah, kita boleh kata ujian di akhir zaman. Kitab Al-Fitan ini susunan Nu'aim bin Hammad. Memang kitab ini kitab yang sangat lengkap. Dia kumpulkan semua hadis berkaitan dengan peristiwa akhir zaman, tanda-tanda kiamat kecil dan juga besar. Walau bagaimanapun, kitab ini, para ulama hadis memberi peringatan. Dia kata kitab ini bercampur. Ada hadis sahih, dhaif dan sebagainya. Jadi kalau kita bercerita mengenai cerita akhir zaman, bulat-bulat kita ambil daripada kitab ini tanpa merujuk kepada para pentahqiq ataupun para penyunting ataupun ulama yang menilai balik buku ni, kita boleh terjebak dalam kesilapan. Jadi kesimpulan dia, jangan telan bulat-bulat
Sebab hadis berkaitan dengan fitan ini berbagai. Ada yang sahih, dhaif dan sebagainya. Jadi kalau nak rujuk juga, kita ambil hadis-hadis sahih sahaja yang disebut dalam kitab Al-Fitan. Okey, next. Yang kedua, bila kita dapati hadis itu sahih, kita tidak boleh menolak nas yang sahih tentang eskatologi. Sebab ada orang tolak, dia kata tak logik. Benda yang Nabi sebut, contoh dia kata apa, dalam Al-Quran sebut, even dia kata apa, surah An-Naml. Allah kata, وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُقِنُونَ. Bila dah waqa'a al-qawl alaihim, dah berlaku ketetapan kiamat ke atas mereka, akhrajna lahum, kami keluarkan, Allah kata kepada mereka, dabbatan min al-ardi, dabbah, binatang daripada bumi, tukallimuhum, yang bercakap. Mana ada binatang bercakap? Jadi orang yang kononnya saintifik, dia kata ini mengarut ni. Sebab ayat Quran tu kata binatang bercakap. Mana ada binatang bercakap? Lalu dia pun tolak nas itu. Tak boleh. Sebab apa, ilmu kita terbatas. Contohlah, dulu-dulu kita kata dalam 100 tahun yang lampau, bila katalah orang 100 tahun lampau tu bercakap, bagi tahu, oh satu hari nanti manusia boleh bercakap depan macam ni walaupun jaraknya jauh. Ada satu alat. Orang zaman tu mesti kata mengarut, tak logik. Tapi bila ilmu berkembang, benda tu tak mustahil. Sama juga. Sekarang ni kita tak jumpa lagi bagaimana haiwan tu bercakap. Tetapi selagi Allah Ta'ala tak buka ilmu, bila Allah tak buka ilmu, satu hari nanti benda yang nampak mustahil dahulu, mengikut kefahaman kita pada zaman ini, tidak lagi mustahil pada zaman akan datang. Sebab tu bila hadis ataupun nas yang cerita mengenai eskatologi kiamat itu sahih, kita tak ditolak. Kita kena terima. Kalau kita tak faham pun, kita tawakuf terlebih dahulu, imani nas itu, kerana ia termasuk dalam tanda kenabian. Kalau kita tolak benda ni, seolah kita tolak kenabian. Sebab Nabi-Nabi ni, bila cerita mengenai eskatologi ataupun akhir zaman, semua Nabi bawa mesej yang sama. Okay, next. Ini contoh hadisnya. Okay. Ataupun ni hak Arab dia. Next. Terjemah Melayu terus. Nabi menerangkan, okay. Aisyah radhiyallahu anha kata, satu hari, seorang wanita Yahudi meminta makanan daripadaku di hadapan pintu rumah. Wanita tu pun kata, berikan aku makanan. Semoga Allah menjagamu daripada bencana Dajjal dan juga azab kubur. Aisyah pun terkejut lah. Aisyah terkejut. Aisyah pun kata, Aisyah kata, aku pun sengaja tahan wanita. Sehingga Nabi tiba. Dan bila Nabi tiba, aku pun tanya. Nabi perihal kata-kata wanita Yahudi tu. Wanita Yahudi ni. Nabi pun kata, Nabi angkat tangan, Nabi pun doa sungguh-sungguh daripada bencana Dajjal dan juga azab kubur. Lepas tu Nabi pun kata, ada pun bencana Dajjal, semua Nabi memang memberi amaran umat mereka tentang bencana Dajjal ni. Kelak aku akan ceritakan kepada kamu, aku akan beri amaran kepada kamu berkaitan dengan satu amaran yang tak pernah diberikan oleh mana-mana Nabi. Nabi kata Dajjal tu buta sebelah matanya, sedangkan Allah bukan begitu. Tertulis antara dua mata yang perkataan kafir, yang mampu dibaca oleh setiap orang beriman. Jadi hadis Musnad Ahmad ni dalam nombor dia. Hadis ni, kalau kita perhati disebut, para Nabi semuanya cerita mengenai Dajjal ataupun akhir zaman. Lepas tu cerita mengenai eskatologi, bila nas itu sahih, kita tak ditolak. Kenapa? Kalau kita tolak bermakna kita menolak kenabian ataupun berita yang disampaikan oleh para Nabi. Cuma soalan dia, kenapa Rasulullah nak cerita secara terperinci tetapi Nabi-Nabi lampau tak cerita secara terperinci? Sebab Nabi lampau, umat mereka tidak bertemu dengan akhir zaman ataupun tidak akan bertemu dengan Dajjal. Tetapi Nabi kita, dia tahu umat kita, umat baginda, satu hari nanti akan bertemu dengan Dajjal. Dan bila bertemu dengan Dajjal, mereka akan berhadapan dengan Dajjal. Sebab itu Nabi perincikan macam mana cara kita berhadapan dengan Dajjal. Okay, next. Okey, saya katakan tadi, setengah orang tu dia rasa macam kalau benda tu pelik, dia tolak. Sedangkan nas sahih. Ini saya bagi contoh. Beberapa contoh ramalan 1400 tahun dahulu yang nampak pelik pada zaman dahulu, tetapi tidak lagi pelik pada zaman sekarang. Tengok. Nabi kata apa? Antara tanda hampir kiamat, ini tanda kecil tuan-tuan, adalah perangai setengah orang yang mengucapkan salam secara khusus kepada setengah individu dan mengabaikan. Dia panggil taslimu. Dia kata taslimul khasah. Taslimul khasah. Contoh dalam majlis, bila seorang tu masuk dalam majlis ni, ada seorang VIP, orang ni semua orang biasa.
dia bagi salam kepada VIP itu saja sebab ada udang di sebalik mi goreng. Ada udang di sebalik mi goreng. Sebab dia nak ambil perhatian yang seorang. Jadi rupanya itu tanda akhir zaman. Lepas tu Nabi berkata, wa fushubu tijarati hatta tu'in al-mar'atu zawjaha ala tijar. Nabi kata apa? Perniagaan semakin melata sehingga isteri membantu suaminya dalam perniagaan. Sekarang kita tengok biasa tu. Biasa macam mana? Perniagaan. Contohnya company keluarga, suami CEO, isteri pula jadi auditor dan sebagainya. Dan hadis ni kalau kita bayangkan, kita duduk zaman Nabi, ketika Nabi sebut benda ni kita rasa pelik. Tapi sekarang dah biasa. Itu tanda akhir zaman. Kemudian Nabi kata pemutusan silaturrahim. Lepas tu pensaksian palsu banyak sungguh. Kemudian ujung sekali Nabi kata wa dhuhurul qalam, dan juga dhuhurul qalam, pena semakin banyak. Zaman Nabi usahakan ada pena. Macam kita ni, majoriti orang Arab tak membaca, tak menulis buta huruf. Sebab Allah kata wallazi ba'atha fil ummiyina rasula, dan dia Allah yang mengutus kepada bangsa ummi itu seorang rasul, itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab dulu jangan sebab dulu nak cari pena ni payah. Lepas tu ketika pengumpulan mushaf, even kalau ada pena pun perasaan nak dicelup, tulis, celup, tulis, celup, tulis. Jadi makan masa. Lepas tu dulu hafazan manusia ni kuat sebab mereka tidak ada teknologi penulisan seperti sekarang. Tak payah jauh lah. Kita masa zaman dulu tahun 80-an, sebelum ada nombor kita kata smartphone ni, kita hafal banyak nombor-nombor telefon. Pakcik, makcik semua. Sekarang, katalah saya ada anak 4 orang 3 orang anak saya dah remaja ada telefon. Bila orang tanya berapa nombor telefon anak kedua awak, Asma Sofiah yang dekat KPM Banting tu, saya tak ingat. Tapi saya kata nombor tu ada dalam telefon saya. Baru saya boleh keluarkan. Saya dah tak hafal. Kenapa teknologi tu tolong simpan untuk kita. Begitu dah juga dulu. Dulu jangan pelik kalau ketika macam Imam Ahmad bin Hanbal, dia hafal hadis sampai 1 juta hadis dengan tarik dia. Ketika kata macam jalur periwayatan dia. Kenapa boleh hafal? Sebab dulu orang tak tulis. Semua main hafal. Dulu tulis pun kata teknologi sangat limited. Sekarang dah jadi lain dah. Jadi selepas perubahan zaman, sekarang ni tuan-tuan, dia kata zuhurul qalam. Kita nampak dah sekarang macam-macam jenis pensel, ada pen, kadang tersebar. Jual lagu tu. Ini contoh tanda kiamat. Jadi kesimpulan dia, bila keluar nas-nas yang sahih berkaitan dengan eskatologi, walaupun tak logik pada pemikiran kita pada zaman ini, kita jangan tolak. Kenapa? Ia adalah tanda kenabian. Dan banyak contoh, ini antara satu. Next. Okey, yang ketiga, antara adabnya, menolak hadis yang menyatakan suatu peristiwa akhir zaman dengan tarikh yang tepat, kerana ia adalah tanda hadis palsu. Contoh ginilah. Kalau kita jumpa satu hadis sebut pada Ramadan sekian akan keluar bunyi suara yang mengerikan. Itu tanda-tanda akan berlaku kegelapan di alam ini sampai masuk itu kiamat dah hampir berlaku. Itu pernah tersebar. Bila disebut secara tepat, tahun sekian, bulan sekian akan berlaku sekian. Itu dia kata tanda-tanda hadis palsu. Sebab tanda akhir zaman ini biasanya kalau kita baca hadis, dia berbentuk umum dan tidak dinyatakan bila akan berlaku. Kalau kita jumpa ada nas ataupun ada hadis ataupun dakwaan hadis mengatakan ini akan berlaku sekian, maka itu tanda hadis palsu dan kita kena tolak. Kecuali ada juga hadis yang menentukan macam ni. Contohnya hadis Abu Hurairah tentang pelantikan anak kecil sebagai khalifah. Di Abu Hurairah ni, hadis ni panjang cerita. Saya ambil satu lafaz ini yang disebut oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab dia Fathul Bari. Fathul Bari ni huraian kepada Sahih Bukhari, dan Ibn Hajar ni ulama hadis. Dan juga
dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Musannaf tu nama kitab lah. Ibnu Abi Syaibah tu nama pengarang dia Mu'jam Al-Kabir. Ini pun nama kitab hadis juga ni. Dia kata Abu Hurairah berjalan di pasar. Lepas tu dia pun berdoa, ya Allah. Dia kata Allahumma la tudrikni sanata sittin wala imarat as-sibyan. Kama qala. Ya Allah, jangan sampai aku bertemu tahun 60 Hijri. Jangan temukan aku dengan era pemerintahan si budak kecil. Jadi apa cerita hadis ni? Sebab Abu Hurairah dalam banyak riwayat disebut benda ni. Dia kata kalau boleh janganlah aku sampai tahun 60 Hijri. Ada riwayat kata tahun 70 Hijri. Kenapa pada waktu itu pemerintahan umat Islam dipegang oleh budak. Bila sebut budak ni macam orang yang tidak layak lah. Kita kata dia ni budak lagi mana boleh pergi jawatan ini. Banyak kekurangan akan berlaku sebab dia bukan seorang yang matang. Kenapa dia sebut macam tu? Sebab katanya para ulama hadis, bila Abu Hurairah sebut macam ni, walaupun benda akan datang, maksudnya Nabi ada sebut benda ni. Nabi ada sebut benda ini, Nabi sebut secara spesifik, ada riwayat kata tahun 60 ataupun tahun 70. Dan ternyata Allah Ta'ala memang memakbulkan doa dia. Sebab dia kata, ya Allah jangan sampai usia aku cecah tahun 60. Dan memang Abu Hurairah, Allah Ta'ala ambil nyawanya sebelum tahun 60 Hijri. Dan Yazid, siapa kita katakan anak-anak tu? Yazid bin Muawiyah dilantik sebagai khalifah pada tahun 60 Hijri. Dan kalau kita perhati, ni cuma hak ni, bukan Yazid tu, Yazid silap tulis. Kita kena beringat sebab ini antara contoh-contoh nas-nas yang diguna pakai oleh orang Syiah untuk menyerang para sahabat. Sebab Muawiyah bin Abi Sufyan, dia adalah khalifah selepas Sayyidina Ali, Hasan. Dan dia berdasarkan ijtihad dia, pandangan dia, dilantik anak dia sebagai khalifah. Dan anak dia tu Yazid banyaklah menimbulkan masalah. Jadi seolah-olah benda ini telah diramal oleh Nabi dan Abu Hurairah sebut benda ni. Abu Hurairah sebut benda ni. Walaupun ini nampak macam sebut tarikh secara spesifik, tapi kita tak boleh tolak sebab ia adalah nas yang sahih dan sangat sedikit kita kata nas-nas sebegini. Jadi kesimpulan adab yang ketiga, kita kena tolak hadis yang menyatakan suatu peristiwa akhir zaman dengan tarikh yang tepat. Itu beringat sikit. Kecuali ada nas yang macam ni lain lah cerita dia. Okay, next. Yang keempat, kita jangan cherry picking dia panggil. Ambil hak kita nak ambil. Ambil yang kita nak ambil. Kita kena ambil hadis-hadis sahih berkaitan fitan ni. Kita susun elok-elok, letak satu tempat, barulah kita baca mengikut kefahaman yang betul. Dan sebenarnya bukan setakat hadis, ayat Quran pun sama. Kita perlu gunakan teknik ataupun kita praktik cara yang sama untuk mengelakkan kita memahami ayat Al-Quran itu secara salah ataupun tak betul. Ini adab yang keempat. Baca hadis fitan secara menyeluruh. Bukan ambil satu, kita goreng hak satu ni walaupun konteks yang berbeza. Kenapa hadis ni kadang-kadang saling lengkap melengkapi antara satu sama lain. Okay, next. Yang kelima, mengharmonikan hadis tentang fitan, hadis akhir zaman yang kelihatan bercanggah. Ini pun satu perkara yang penting kita kena perhati. Sebab apa kadang-kadang bila hadis-hadis sahih ni bercanggah, ada orang yang bersikap biadab, dia tolak, dia kata mengarut. Sebenarnya tidak bercanggah. Kalau kita perhati kebanyakan hadis yang nampak seperti bercanggah, sebenarnya tidak bercanggah. Tetapi hadis-hadis ini mempunyai sudut pandang yang berbeza. Contoh dalam kes ni, ada satu hadis sebut umat Islam ketika di akhir zaman berada dalam kesukaran yang sangat dahsyat. Manakala hadis lain pula sebut bila Nabi Isa turun, keadilan akan tersebar. Sehingga orang nak bagi zakat pun tak nak terima. Jadi macam nampak macam bercanggah. Sebenarnya bukan bercanggah. Bila kita cuba harmonikan, dia ada turutan dia. Mula-mula sebelum Isa turun, ini yang dialami oleh umat Islam. Kemudian selepas Nabi Isa turun, perubahan itu pun berlaku. Maksud hadis-hadis yang bercanggah ni, dan keduanya sahih, kita kena harmonikan. Dia panggil al-jam'u. Bahkan kalau kita mengaji hadis ni, ilmu hadis antara satu juzuk, satu cabang dalam perbincangan ilmu hadis adalah isu berkaitan dengan dipanggil mukhtalaful hadis, ilmu mukhtalaful hadis. Ilmu tentang percanggahan hadis-hadis Nabi. Jadi bila bercanggah hadis tadi, dia ada kaedah yang disusun oleh para ulama hadis untuk memahami hadis-hadis yang bercanggah. Contohnya, tengok dulu
Dua hadis nampak seperti bercanggah, tengok mana sahih, mana tak sahih. Kalau sahih ada, yang tak sahih ada, kita tolak ke tepi yang tidak sahih. Kita pegang yang sahih. Tapi kalau kedua ni sahih, kita kena harmonikan. Dengan melihat apa? Dengan melihat hadis tu secara menyeluruh. Ataupun kita kena tengok hadis tu mengikut asbab wurud dia. Asbab wurud macam Quran, ayat Quran, asbab nuzul, asbab wurud. Kenapa Nabi sebut benda ni? Apa background sebalik tu? Waktu untuk memahami ni, kita kena tengok daripada rangkal hadis secara menyeluruh. Boleh kita nampak. Jangan tolak. Kalau hadis tu sahih tentang fitan. Tapi kita kena harmonikan antara keduanya. Okay, next. Yang keenam, antara adabnya tidak mengubah atau mentafsirkan sebarang hadis yang nyata dengan tafsiran kiasan. Tak boleh. Sebab kalau hadis tu Nabi sebut secara terang begini, kita tak boleh pusing ke lain. Kecuali ada qarinah. Ada petunjuk, itu adalah satu kiasan yang cuba Nabi bawa. Seperti contoh, hadis sebut terang-terang Nabi Isa akan turun, lepas tu Dajjal pun akan keluar. Lepas ada yang cuba, aku nak tunjuk pandai lah. Dia kata hadis ni sebenarnya bukan real, kiasan. Nabi Isa turun tu nak sebut kita akan ada keselamatan, keamanan, kesejahteraan di alam ini. Bukan Nabi Isa akan turun. Lepas tu pernah ada seorang anak murid saya tanya, Ustaz, dia kata cerita hadis Nabi Isa turun ni, boleh tak kalau kita kata orang Eropah memeluk Islam? Sekarang ni graf peningkatan orang memeluk Islam tu di Eropah semakin tinggi. Macam seolah Nabi Isa turun. Sebab asalnya mereka ni beragama Kristian, agama yang di bawah Nabi Isa. Saya kata tak boleh. Sebab Nas sebut secara terang. Begitu juga Dajjal. Kenapa Nabi SAW menerangkan secara terperinci sifat fizikal kedua watak ini, Isa dan juga Dajjal. Nanti kita akan bincang ke depan. Tak boleh. Jangan ubah tafsiran itu. Kecuali tafsiran itu ada qarinah. Ada petunjuk yang memang menunjukkan ianya adalah suatu kiasan. Bukan real. Okay, next. Yang ketujuh. Tidak meyakini pelaksanaan suatu ramalan hadis secara pasti. Melainkan ia disepakati ulama. Contoh macam mana? Dalam hadis tersebut sekian. Kita pun terus kata, si fulan ni lah mahdinya. Ini antara contoh berlaku. Disebut oleh Dr. Sharaf Qudah ni. Dia kata pernah berlaku tahun berapa? Tahun 70-an ke? Tahun 90-an. Tahun 90-an bila Saddam Hussein menyerang Kuwait. Lepas tu, orang pun sebarkan satu hadis. Dia kata hadis tersebut sarimun, macam tikaman. Tapi dia kata sarimun tu macam Saddam. Saddam tu maksud pemusnah. Dia kata betul dah Nabi sebut. Sedangkan hadis itu tak betul. Hadis itu tidak sahih, hadis palsu. Jadi kita tak boleh nak kata, inilah hadis yang cerita mengenai si fulan. Tak boleh. Kecuali sesuatu yang disepakati oleh para ulama. Antara contohnya, tengok next slide. Ini perkara yang disepakati. Next, Nak kena buang dulu. Klik title. Hadis ni sebenarnya hadis yang panjang ni. Hadis ni hadis yang panjang. Cerita mengenai kedatangan Jibril. Jibril masuk menjelma dalam rupa seorang lelaki, bertemu dengan Nabi SAW. Lalu Jibril bertanya beberapa soalan. Apa dia Islam? Nabi jawablah, Islam ni merangkumi rukun Islam sekian. Dia tanya pula apa dia iman. Nabi kata iman ni merangkumi rukun iman sekian. Lepas tu apa dia ihsan? Ihsan Nabi kata anta'budallah, kamu sembah Allah ka'annaka tarah, macam kamu melihat Allah. Fa illam takun tarahu, kalau kamu saya tengok dekat komen kok ada apa-apa. Sekejap tuan-tuan. Sekejap. Sekejap tuan-tuan. Alhamdulillah, tak apa. Kita teruskan. Lepas tu
Jibril yang dalam jelmaan lelaki itu pun tanya Nabi. Dia kata, bila kiamat? Lepas tu Nabi kata, yang bertanya dan yang kena tanya sama-sama tak tahu. Tetapi Nabi kata, tengok. Dia kata, sa'ukhbiruka wa sa'ukhbiruka an asyratiha. Dia kata, tapi aku akan cerita pada kamu tandanya, iaitu apabila seorang hamba wanita melahirkan tuannya. Maksud lepas pada zaman Nabi memang berlaku perluasan wilayah-wilayah Islam. Lepas tu ramai, kita kata bila umat Islam membuka wilayah baru, musuh pun mengalami kekalahan, lalu hamba wanita ni menjadi hamba kepada tuan dia dan boleh disetubuhi oleh tuannya. Bila lahir anak tu dikira sebagai anak, bukan seperti status ibu. Itu antara satu tafsiran. Lepas tu Nabi kata, wa idza tatawala ru'atul ibil al-buhmu fil mabna. Ni silap, saya tertinggal nas ni. Saya tertinggal teks dia. Maksudnya apabila para pengembala unta hitam menjadi jenis unta lah, berlomba-lomba membuat bangunan tinggi. Cuba tengok gambar sebelah kanan ni. Ni gambar di mana? Dekat Dubai ni. Dekat Dubai. Boleh bayar tak 1400 tahun dahulu ketika minyak belum ditemui, orang Arab yang mengembala kambing itu duduk dalam kemah. Kemudian bila minyak ditemui, perubahan hidup, cuba tengok sekarang. Semua berlomba-lomba nak buat bangunan tinggi. Hak tu nak tinggi. Last sekali Burj Khalifa tu antara yang tertinggi. Sehingga mencecah awan. Ini antara contoh kita kata bagaimana hadis ramalan tu dah berlaku dan seolah-olah para ulama tidak menafikan benda ni berlaku. Ini antara contoh. Next slide. Ini pun interesting. Next slide. Okay. Next slide ni Nabi kata kiamat hampir berlaku apabila ilmu diangkat. Masuk kematian para ulama. Okay. Munculnya berbagai fitnah bencana, lepas tu banyaknya pendustaan, pendeknya masa, pasar jadi semakin dekat dan banyaknya pembunuhan. Ini saya buat terjemahan secara umum lah. Jadi antara tanda kiamat Nabi kata, kematian para ulama, memang ramai ada ulama kita meninggal. Pas seorang. Kemudian, lepas tu dia kata, berbagai bencana berlaku dan juga banyaknya pendustaan tu. Dia kata, wa yukthiru al-kidb. وَيُذْكِرُ الْكِذْبُ dan banyak pendustaan. Pendustaan ni kemudian dia kata وَيَتَقَارَبُ الزَّمَانِ masa semakin singkat. Ya, pejang celik dah Jumaat. Saya ingat hari tu tuan-tuan, baru lagi kita masuk bulan Januari 2021. Dah bulan Mac. Masa tu singkat. Kemudian yang terakhir, yang Nabi kata وَيَتَقَارَبُ الْأَسْوَاقِ pasar pun semakin dekat. Pasar makin dekat ni antara tafsir para ulama. Kalau kita dengar ulama moden tafsir, dia kata apa? Dulu nak cari pasar payah. Contoh kita kata 30 tahun lepas. Kalau sebuah kampung tak ada seorang pakcik Cina buka kedai runcit, kedai dia lah hak jadi tumpuan. Lepas tu bila makin berkembang, dah ada Maiden, dah ada Giant, macam-macam lagi lah. Keluar macam-macam, Ion ke Tesco, kadang-kadang sebelah menyebelah. Macam di bandar dekat rumah saya di kampung Kubang Kerian. Mula-mula sekali dulu ada cuma satu Mirwana. Masa Mirwana tumbuh tu, pakat komun ke situ. Lepas tu buka pula sebelah tu Maiden. Lepas tu buka pula hak lain. Tumbuh macam-macam dengan kedai kecil-kecil semua ada. Dan semua ini dikira sebagai pasar. Lepas tu dekatnya pasar sebab dekatnya dibina. Ataupun dekat kalau kita nak pergi, jalan kaki boleh sampai. Kemudian kalau kita nak kembangkan lagi, maksud Nabi wa yataqarabu al-aswaq online. Hak ni lagi dekat. Pegang telefon tu tuan-tuan, nak beli apa? Nak beli baju. Buka dalam Shopee, Lazada dan sebagainya. Oh, ada baju kita nak. Kita klik, lepas tu dia hantar ke rumah. Ini antara contoh maksud wa yataqarabu al-aswaq ataupun wa tataqarabu al-aswaq. Dan disebut lagi wa yukthirul kidb, semakin banyak pendustaan. Memang ya, sekarang ni sehingga government atau pihak polis terpaksa beri peringatan. Beri peringatan berkaitan dengan scammers. Macam-macam jenis scammers ada sekarang. Dulu nak menipu payah, sekarang ni online boleh menipu macam-macam. Dia boleh hack masuk dalam telefon WhatsApp kita, kemudian minta derma, minta nak pinjam duit atas nama kita dan sebagainya. Ini semua tanda-tanda kiamat, tuan-tuan. Dan benda ni maksudnya kita tak nyatakan secara pasti, tetapi realiti dan disepakati, difahami oleh para ulama pun begitu. Ini antara contoh cara kita berinteraksi, adab
berinteraksi dengan hadis akhir zaman. Okay, next. Next slide. Atas lagi. Terlebih ni. Okay, yang tu. Yang ke-8, kita ni bila cerita mengenai hadis akhir zaman, kadang-kadang kita kena bijak. Kita kena bijak imbangi antara khabar gembira dan juga amaran musibah dalam hadis fitan, hadis akhir zaman. Kalau fokus pada khabar gembira saja, orang jadi malas. Tak apa. Bila Nabi Isa tu, okey apa? Relax apa? Aman berlaku dunia. Lalu tak beramal. Tak boleh juga. Ataupun kita suka benar cerita fokus fitnah ataupun musibah yang menimpa umat Islam di akhir zaman sehingga merisaukan, menambah resah dan putus asa pada orang awam dalam perbincangan hadis fitan. Jadi kita kena bawa imbangan yang betul. Kita cerita juga Dajjal akan turun sekian. Okey, cara nak selamatkan kita daripada Dajjal, jangan risau. Dajjal boleh mengelirukan orang jahil, orang awam. Tapi dia tidak boleh menipu orang beriman. Jadi kita ni macam mana? Kita kena beriman. Bla 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 bla. Sepatutnya kita kena imbang antara dua. Ternyata sekarang ni kalau kita perhati, kebanyakannya orang yang bincang mengenai fitan, hadis akhir zaman, Dajjal ke semua sekali, mereka lebih fokus kepada isu topik apa? Topik bencana tu. Habis semua benda nak dikaitkan dengan Dajjal. Ini Dajjal punya kerja. Ni kata pandemik lah, apa lagi, WHO tu ejen Dajjal dan sebagainya. Menyebabkan orang fikir risau sehingga menimbulkan impak yang negatif. Orang tak mau pergi terima vaksin dan sebagainya. Apa ini ejen Dajjal? Sepatutnya bukan begitu. Allahualam. Okay, next. Barulah kita masuk topik kita, Dajjal. Mari berkenalan dengan Dajjal. Tapi nak kena ingat, macam saya katakan tadi, bila sebut pasal Dajjal ni tanda besar kiamat. Antara 3 tanda besar kiamat lah disebut oleh Nabi. Nak kenal Dajjal, kena dalam lingkungan wahyu. Sebab ni benda ghaib. Balik pada pangkal tadi tu, perbincangan kita. Benda ni benda ghaib. Bila sebut benda ghaib, mesti berdasarkan dalil. Tak boleh simply macam tu sahaja. Gambar tu cantik gambar orang tengah nama dia bimbo ke dilbo atau tengok Quran. Okay, next. Soalan pertama, baru ni ada seorang kata budak lah. Ada seorang budak, dia ni dia macam liberal sikit lah. Pernah popular lah budak ni. Katanya ambil bidang agama sebelum ni. Tetapi masalahnya dia kuat juga menentang agama. Dia question berbagai-bagai isu dalam agama. Dan antara yang terbaru dia question, dia kata Dajjal ni tak disebut dalam Quran, disebut dalam hadis. Jadi kita pun kata, so what? Kalau Dajjal tak disebut dalam Quran, jadi Dajjal tak wujud lah. Kecuali lah kita kata Dajjal disebut oleh hadis. Lepas tu dia kata Quran lah, sepatutnya Quran. Kalau takkanlah benda penting macam Dajjal Allah tak nak sebut dalam hadis je, ataupun Nabi sebut dalam hadis tak dalam Quran. Sepatutnya dalam Quran lah baru sebut mengenai Dajjal tu. Jadi kita kata kadang-kadang Quran sebut semayang, tapi ada tak cara semayang? Ada. Rukuk, sujud, duduk antara 2 sujud, apa bacaan dia, ada tak? Tak ada. Jadi tak payah semayang lah. Main niat tak. Sebab tu kita, bila kita bincang berkaitan dengan agama, Ahli Sunnah wal Jamaah, sumber kita 2, Al-Quran dan juga Sunnah. Quran sebut benda umum, kadang-kadang diperincikan oleh hadis. Lainlah kalau awak tak ada hadis. Okey, Dajjal tak disebut dalam Quran, sebenarnya disebut tapi secara umum. Okey, next. Okey, ayat ni dalam surah dalam surah Al-An'am ni. Saya tak nampak ayatnya. Okey. Nabi beri amaran kepada musyrikin Quraisy ayat ni. Konteks dia. Allah kata, apakah yang ditunggu oleh mereka yang tidak beriman? Agak-agak tunggu apa tu? Mereka sebenarnya tidak menunggu melainkan kedatangan malaikat yang akan mencabut nyawa mereka. Ataupun mereka sedang menunggu kedatangan azab Tuhanmu atau kedatangan sebahagian daripada tanda Tuhanmu yang menjadi alamat hari kiamat. Itu, duduk di situ. Maksudnya tanda kiamat ni kecil besar ni terlalu banyak. Kalau senarai kan macam buku Profesor Dr. Sharaf Qudah tadi tu, memang panjang senarai dia. Jadi kalau semua nak disebut oleh Al-Quran, pendek kata Quran ni bukan lagi 30 juzuk.
Bukan lagi ayat je 6,236, tapi mungkin ayat dah jadi sampai 1,000,000. Dia akan jadi 100 juzuk dan kita pun tak mampu. Betul, Al-Quran bicara dia ringkas padat. Dia cerita prinsip, ada penjelasan dalam hadis ataupun tempat-tempat lain. Jadi ini maksudnya. Ataupun kata au ya'tiya ba'du ayati rabbik, ataupun kedatangan sebahagian daripada tanda Tuhanmu yang menjadi tanda alamat kiamat. Masuk belaka bawah itulah termasuk si Dajjal. Dan pada hari itu bila datang sebahagian tanda Tuhanmu itu tidak berfaedah lagi iman seseorang yang tidak beriman sebelum itu, atau yang tidak berusaha mengerjakan kebaikan mengenai iman. Ayat ni tuan-tuan suruh kita prepare sekarang. Jangan tunggu dekat-dekat nak mati, dekat kiamat tu baru nak beriman. Beriman sekarang. Okay, next. Mengapa Dajjal tidak disebut oleh Al-Quran? Orang nak tanya juga soalan tu. Kita kata okay, tak apa, next. Okay, dia disebut oleh hadis. Dan hadis tu sumber kedua selepas Al-Quran. Dan hadis ni, kalau kita perhati, ada kaitan dengan ayat tadi tu. Tengok lafaz saya gelapkan tu. Kalau kita refer balik pada ayat tadi, okey, tolong admin undur belakang sikit. Undur belakang 2 slide. Ni. Allah kata apa? Hal yanzuruna illa, pasal dia kata aw ya'ti ba'du ayati rabbika, pasal la yanfa'u nafsan imanuha. Lafaz ini, okey, next. Go 2 slide ke depan. Lafaz ini disebut. Maksudnya Al-Quran ditafsirkan oleh hadis. Dan hadis pula sumber kedua selepas Al-Quran. Itu dipegang secara nyata oleh kita ahli sunnah wal jamaah. Kecuali lah orang yang tolak hadis. Bila tolak hadis, dia tak pakai lah. Lalu dia tolak habis lah. Semua konsep berkaitan dengan apa? Akhir zaman, Dajjal, Ya'juj, Ma'juj ataupun benda tak disebut oleh Al-Quran. Tapi kita berpendirian benda disebut oleh hadis dan hadis sumber kedua Islam. Nabi kata, 3 perkara bila dia keluar, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira. Tidak akan memberi manfaat iman seseorang yang sebelum tu tak pernah beriman, atau sebelumnya mereka tidak pernah berusaha untuk melakukan kebaikan pada imannya. 3 perkara tu Nabi kata, tulu'ush syamsi min maghribiha wad-dukhan wa dabbatul ard. 3 perkara tersebut kecil tak nampak saya pun. Dia kata 3 tersebut adalah terbit matahari pada barat, keluar Dajjal dan juga dabah yang melata. Sebut Dajjal tu. Maksud ini 3 benda besar. Matahari terbit sebelah barat dan sebagainya. Maksudnya bukan tak disebut prinsip umumnya lalu diperincikan oleh hadis. Okey, next. Next slide. Yang kedua, kenapa ya Quran tak sebut? Sebab Quran sebut Nabi Isa. Nabi Isa yang akan membunuh Dajjal. Dia ginilah, kita kata watak utamanya adalah Nabi Isa. Itu watak utama. Dajjal ni sampingan sahaja. Tak payah sebut, tak apa. Contoh dalam sebuah filem, hero dia Superman. Lepas tu watak antagonis hak ditewaskan oleh Superman dia banyak. Nak sebut belaka ke? Tak payahlah. Sebut Superman. Sebab dia lambang keadilan. Dia akan mematahkan semua orang lain. Contohlah. Maka dengan itu sudah memadai sebut Nabi Isa yang membawa hidayah, daripada sebut Dajjal yang menyeru kepada kesesatan. Orang Arab biasa sebut satu saja daripada perkara yang berlawanan. Ini memang budaya bahasa Arab lah. Itu yang kedua. Sebab yang kedua. Sebab yang pertama kenapa tak sebut dalam Quran? Sebab disebut dalam hadis. Hadis itu sudah menjadi kuat penyokong kepada Al-Quran. Okey, yang kedua, Quran sebut Nabi Isa, tak perlu sebut dah kecil ni. Okey, next. Pokok ni degil. Tengok Dia kata Quran tak sebut Dajjal untuk memperkecilkan Dajjal tu. Sebab Dajjal ni bila turun, dia akan mendakwa ketuhanan dan juga ketuanan. Sedangkan dia manusia. Allah tak sebut namanya dalam Al-Quran bagi menghina dan mempelekehkannya. Lepas tu orang kata, Fir'aun. Fir'aun Tuhan sebut. Sedangkan Fir'aun mendakwa diri sebagai Tuhan. Jadi jawapan dia apa? Fir'aun tu zaman yang telah berlalu. Di samping itu, Fir'aun tu ada iktibar untuk kita supaya tidak berlagak seperti itu. Dajjal ni pula cerita tak berlaku lagi. Benda akan datang. Bila berlaku, tiba waktunya dan ketikanya. Ini antara sebab-sebab kenapa Quran tak sebut isu Dajjal. Okay, next. Next. Siapa Dajjal? Ni soalan dia. Siapa Dajjal? Bukan Dajjal, kalau kita Dajjal di atas wazan fa'.
fa'al. Gini kita kata fa'ala buat. Fa'ilun si pembuat. Fa'al, buat sungguh-sungguh. Gitu. Contoh kita kata kadhiba dusta. Kadhibun pendusta. Kadzab bapak segala pendusta. Dajjal bersama lah. Dajjal kita kata dajjala. Dajjala maksud dia tutup. Dajilun si penutup. Dajjal seorang yang sangat handal menutup ataupun berdusta. Okey, dajjal dari segi bahasa dia kata tutup sesuatu ataupun dipanggil salut. Salut cover. Kerana dajjal sifat dia adalah pendusta dan pendusta ni biasa ditutup, menyembunyikan sesuatu. Dajjal menyembunyikan kebenaran dan buat tipu daya terhadap manusia sehingga dia pusing. Benda hak huduh jadi cantik dan sebaliknya. Bahkan perkataan dajjal datang dengan lafaz mubalaghah. Kalau kita mengaji bahasa Arab, mubalaghah. Dia gini, nama-nama Allah semua didatangkan dengan sirah lafaz mubalaghah. Contoh kita kata dalam bahasa Arab, ghafara ampun. Ghafirun pengampun. Ghaffar dengan wazan fa'al yang maha pengampun. Ekstrim. Habis tu. Contoh lain. Contoh dia wazan apa? Mubalaghah ni banyak. Antara satu yang fa'al. Tapi kita ambil fa'al. Contoh kita kata wahiba ataupun wahaba anugerah. Wahibun. Dia tu pemberi anugerah. Wahhab. Yang maha pemberi anugerah. Sama juga razaqa rezeki. Raziqun pemberi rezeki. Razzaq Tuhan yang maha pemberi rezeki. Sebab tu tuan-tuan sebut nama biar betul. Abdul Razzaq bukan Abdul Razak. Bukan Abdul Razak. Abdul Razak nama Melayu, bukan nama Arab. Sebab dia tidak menepati wazan mubalaghah ni. Jadi kalau kita nak buat nama anak Abdul Razzaq, Abdul Fattah bukan Abdul Fatah. Dia kena double ta tu. Ataupun kita kata pakai wazan fa'al. Abdul Razzaq, Abdul Fattah, Abdul Wahhab bukan Abdul Wahhab. Abdul Wahhab apa lagi? Abdul Ghaffar bukan Abdul Ghaffar. Dia kena tu fa'al wazan tu. Tapi ada juga wazan fa'ul macam ghafara ampun, ghafirun pengampun, ghafur maha pengampun tapi dalam sudut yang lain. Macam kata ada fa'il macam qadara kuat mampu, qadirun yang kuat yang mampu, qadir yang maha berkuasa. Ini contoh. Sebab tu dia panggil dajjal sebab dia datang dengan lafaz mubalaghah melampau atas wazan ataupun kita kata ritmah bahasa Arab fa'al kerana dajjal banyak melakukan pendustaan dan juga tipu daya. Jadi waktu kalau orang marah kepada penipu, kuat sangat menipu, kata dajjal budak ni. Sebab kuat menipu. Scammer kuat menipu, kita kata dajjal kamu ni. Sebab apa? Literally dia kata dia tu memang kuat menipu. Pantang lepo dia akan tipu. Okay, next. Ini segi bahasa Arab lah. Dia kata wadajala syai'u ghattahu. Bila kata dajjal syai' dia sedang mendajalkan sesuatu, maksud dia sedang menutupnya. Dia kata dajlah. Dajlah ni sungai Dajlah. Kenapa dia kata? Kerana sungai ini menutup bumi di sekelilingnya dengan airnya ketika banjir berlaku. Li'annaha ghattat al-arda bima'iha hina fadat. Kenapa dia panggil sungai Dajlah? Dia kata li'annaha kerana ia sungai itu ghattat melutup al-arda bumi di sekeliling tu dengan airnya bila hina fadat bila itu melimpah banjir dan sebagainya. Lepas tu dia kata wadajalal rajulu wasaraja ai dia kata macam tadilah. Kenapa dia kata apa wasumiyat bidzalika li'annahu yadjalu al-haqqu bil batil. Kenapa dipanggil dajjal? Sebab dia menyalut, dia menutup, salutlah kita kata kebenaran dengan kebatilan. Macam contoh dia kata dajjal tu saifa, aku salut pedang dengan air emas. Jadi macam bersalut emas. Dia ke al-khat campur. Senang tipulah. Okay, next slide. Ini contoh. Aiskrim ke emas. Kita terpedaya, ini emas. Sebenarnya ada aiskrim yang disalut dengan emas. Itu contoh.
Orang hak pandai saluk ni sehingga nampak macam real, itulah orang yang kita kata pandai menyaluk dipanggil Dajjal. Itu secara literal. Tapi Dajjal dari segi bahasa merujuk kepada orang hak pandai sungguh berdusta, menipu. Macam-macam cara dia tipu. Okey. Next, antara contoh apa hak Dajjal buat. Contoh apa hak Dajjal buat. Okey. Next slide. Hadis ni Nabi kata, hadis Sahih Muslim. Nabi kata apa? Dajjal akan muncul dan padanya ada air dan api. Apa yang dilihat orang ramai sebagai air sebenarnya api. Manakala yang dilihat api, air. Okey, Nabi kata siapa dalam kalangan kamu yang menemui maka terjunlah ke dalam api kerana ia sebenarnya air tawar yang sedap. Maksud ini kepakaran Dajjal. Jadi kalau kita nak kata dari segi bahasanya, orang yang jenis pandai menipu ni, Dajjal lah tu. Air nampak seperti itu dan sebagainya. Okey, next. Okey, antara ciri Dajjal sebenarnya banyak hadisnya. Terlalu banyak hadisnya, saya tak senaraikan semua. Sebab apa kalau saya senaraikan semua, ini pun hari ni pun slide kita hari ni pun dah cecah sampai 60 lebih slide. Lepas tu saya tak senaraikan semua. Kalau saya senaraikan semua, jawab dia boleh cecah sampai 100 slide. Cukup lah tu. Cukup. Okey. Slide Dajjal ni saya buat sampai 62 slide. Okey. Dajjal ni tertulis kafir antara dua matanya. Nabi kata apa? Ad-Dajjalu mamsuhul ain, mamsuh. Lepas tu al-Masih, yang terhapus matanya. Tertulis antara kedua matanya perkataan kafir. Dia kata maktubun baina ainaihi kafirun. Lepas tu Nabi pun eja. Thumma tahajjaha. Nabi pun eja. Tahajjaha tu Nabi eja. Nabi eja apa? Kaf, fa, ra. Lepas tu Nabi kata yaqra'u kullu muslimin. Setiap Muslim mampu melihat tulisan itu di dahi Dajjal. Cuma hak saya, bila saya refer hadis ni tuan-tuan, tertarik saya perkataan tahajjaha tu. Nabi pun mengejanya tahajjaha. Lepas tu tuan-tuan, kalau kita belajar lagi banyak. Lepas ni kalau kita jumpa pandangan mengatakan Nabi kita selepas dia buta huruf ataupun tidak membaca dan tidak mampu membaca ataupun menulis itu sebelum dilantik sebagai Nabi. Tapi once Rasulullah selepas dilantik sebagai Nabi, baginda mampu membaca. Rupanya ada pandangan tu. Ada dua pandangan lah. Pandangan pertama, Nabi kekal tidak boleh menulis dan juga membaca sebelum dan juga selepas kenabian sampai wafat. Itu pandangan pertama. Pandangan kedua, Nabi tak boleh membaca sebelum. Kenapa? Ia tanda mukjizat. Orang tak boleh membaca tiba-tiba boleh berdatang ke Al-Quran. Tetapi selepas baginda dilantik sebagai Rasul, Al-Quran turun pada baginda dibimbing oleh Jibril, baginda akhirnya boleh membaca. Dan banyaklah nas ataupun dalil yang dipegang oleh pandangan yang kedua ni. Antara contohnya macam ni lah. Tahajjah, kaf, fa, ra. Nabi eja. Tahajjah ni saya cek maksudnya spelling, mengeja. Lepas tu banyak lagi nas-nas lain lah. Tak apalah, itu bukan topik kita hari ni lah. Bukan topik kita. Antara contoh hadis yang popular, Nabi kata baca Quran, kenapa kamu akan beri pahala setiap hurufnya. Nabi berkata, aku tak kata alif, lam, mim tu huruf. Tapi alif huruf, mim huruf, lam huruf, mim huruf. Jadi maksud Nabi kenal huruf-hurufnya. Allahu'alam. Tak apa, bukan itu topik kita. Kesimpulan dia, antara ciri Dajjal ada tertulis di antara dua matanya. Okay, next. Ni Arab sikit. Arab sikit. Ini saya petik pada Sahih Muslim, syarah Sahih Muslim. Dia kata apa? Perbincangan para ulama. Hak tulis atas dahi tu tulis secara zahir. Kafar lagu tu ke? Ataupun ia merujuk kepada kiasan. Allahu'alam. Ini pandangan-pandangan para ulama lah. Cuma ujung tu, dia kata benda ni boleh dilihat oleh mata orang yang beriman. Dan tuan-tuan, orang beriman ni banyak benda dia boleh lihat berbeza dengan orang tidak beriman. Contohlah, orang beriman boleh melihat neraka masa di dunia lagi. Orang tidak beriman dia tak nampak, dia buat dosa, dia terima rasuah. Orang beriman dia tengok, contohlah kita kata
tengah berjalan, kita ada duit jatuh. Kalau orang tidak beriman, dia tengok rezeki. Dia tak nampak sebenarnya di sebalik duit itu adalah api. Tetapi orang beriman dia tengok duit, bukan duit, tapi dia nampak api neraka. Itu beza. Dan banyak orang beriman ni dia melihat benda yang tidak dapat dilihat oleh orang yang tidak beriman. Tapi tuan-tuan kena ingat, nak dapat title orang beriman ni bukan pergi kursus. Masuk kursus dengan UTM Ustaz Islam. Kursus untuk menjadi orang beriman. Siri kursus, Ustaz Luqman antara pihak UTM buat, ada 7 siri. Lepas 7 siri dapat title, dapat sijil. Sijil sudah beriman. Lepas tu lepas habis 7 siri tu, pakai nama di belakang. Contohnya Abdullah Bukhari bin Abdurrahim Al-Mu'min. Sebab dah pergi. Dia bukan lagu tu. Dia nak dapat title beriman itu Allah Ta'ala sebut. Dan untuk mendapat title beriman ini untuk pegangan kita secara peribadi. Kita yakin sungguh dengan semua rukun iman. Kita buat, kita hayati. Itu iman. Dan bila kita dapat title orang beriman ataupun kita dah sampai level pada orang beriman, banyak benda yang orang biasa tak nampak, kita boleh nampak. Dan itulah apa yang saya faham pada perkataan kafara tadahi Dajjal ya. Allahualam. Ada banyak tafsiran. Okay, next. Okay. Keadaan fizikal Nabi Isa dan juga Dajjal. Dalam sebuah hadis. Hadis ni cerita Nabi bermimpi. Dia berkata, sedang aku tidur, aku melihat diriku sendiri tawaf di Kaabah. Tiba-tiba aku melihat seorang lelaki berkulit sawo matang. Dia kata, rajulun adamun. Tuh. Rambut lurus berada antara dua lelaki. Kepalanya seperti menitiskan air. Maksud Nabi Isa ni rambut dia tu lurus. Nampak macam air menitis. Macam basah lah, betul lah. Aku tanya, siapa ni? Lalu mereka menjawab dalam mimpi itu, ini adalah Isa, puteranya Maryam. Kemudian aku toleh, aku lihat seorang lelaki berkulit merah. Tubuhnya besar, rambut kerinting, mata kanannya cacat. Seakan-akan mata seperti sebutir anggur yang menonjol keluar. Aku tanya, siapa ni? Lepas tu mereka mungkin dalam mimpi itu, sampai kita kata, malaikat lah kata, ini adalah Dajjal. Dan Nabi sebut orang yang paling mirip dengan Dajjal siapa? Ibnu Qatn. Nabi kata Ibnu Qatnin. Ibnu Qatnin siapa? Kalau cek dalam huraian hadis ni, dalam pensyarah Sahih Bukhari ni, dia kata seorang lelaki daripada kabilah Khuza'ah. Tak salah, Khuza'ah. Yang sudah meninggal dunia ketika zaman jahiliyah. Ketika zaman jahiliyah. Jadi bila Nabi tengok, Nabi ingatlah rupa dia macam tu. Dan sebenarnya banyak kalau kita perhati dalam hadis. Nabi banyak beri gambaran pelanduk dua serupa ni. Macam contoh Nabi kata contoh ada seorang lelaki namanya Amr bin Luhai. Amr bin Luhai ni orang pertama, dia ni pemimpin dalam kabilah Arab yang pertama merosakkan agama Nabi Ibrahim di Mekah. Yang import masuk berhala, yang buat macam-macam bid'ah ni, dia sebagai pemimpin, dia inisiatif baru. Dia buat inisiatif baru yang menyebabkan agama Nabi Ibrahim ni rosak. Dan Nabi melihat dia duduk dalam neraka sedang mengheret usus perut dia. Lepas tu Nabi kata hak paling mirip dengan dia ni seorang si fulan ni. Nama dia Aktham bin Al-Jawn maksudnya. Aktham bin Al-Jawn, seorang sahabat Nabi. Lepas tu sahabat tu risaulah. Nabi kata tak apa, dia kafir, kamu beriman. Lepas tu macam apa, Nabi pernah gambarkan Nabi Ibrahim macam rupa dia sendiri. Dan banyak lagi contoh. Dan di sini Nabi beritahu rupa dia seperti Ibnu Qatnin. Pernah Nabi lihat pada zaman jahiliyah. Jadi tak payahlah kita sibuk buat gambaran kita lukis berdasarkan hadis ni. Lukis rupa Nabi Isa macam ni, Dajjal macam ni rupa dia. Okay, next. Ini tak apa, kita skip. Ini bukan sama tadi hadisnya. Next. Okay, ini gambaran berdasarkan hadis. Dajjal ni seorang manusia. Bukan sistem. Sistem kapitalis atau Dajjal, no. Berdasarkan hadis macam tengok. Kita cek balik. Daripada awal tadi saya cerita ada berinteraksi dengan hadis fitan. Hadis akhir zaman. Kalau hadis tersebut secara terang, kita jangan pusing ke lain. Dan hadis sebelum ni Nabi sebut Dajjal ni terang-terang manusia. Jadi bila dia seorang manusia, kita kena imani dia adalah seorang manusia. Rambutnya kerinting, kusut masai, sebelah matanya buta,
patut tertulis kafir pada dahinya. Dan Nabi sebut terang-terang dalam hadis seperti itu, kita kena pegang seperti itu. Jangan pusing ke lain. Okay, next. Lokasi keluar Dajjal. Kat mana keluar ni? Ada dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar, Nabi kata apa? Nabi kata, Dajjal yakhruj min ardi bil masyriq, yuqal laha Khurasan. Dajjal yang akan keluar daripada arah timur. Tempat tu namanya Khurasan. Khurasan ni belah-belah apa? Mana dia kata, tapi belah timur lah. Sebab kena ingat tuan-tuan, zaman Nabi disebut nama tempat tak ada terikat dengan, kita kata terikat dengan sempadan nama negara. Disebut lagu tu je. Macam Mekah, Madinah, Tanah Hijaz. Dulu belah-belah Mesir, Palestin dipanggil Syam. Lepas tu bila berlaku penjajahan, lalu penjajah ni pun takluk, dia pun bagi kemerdekaan, decree sempadan border. Sebenarnya creation of borders tu adalah strategi untuk memecah belahkan umat Islam. Dia divide and rule. Sebab kalau bersatu payah. Jadi kalau dipecah-pecahkan, dah lama sibuk dengan sempadan masing-masing. Setiap orang, setiap negara, dia akan fanatik dengan sempadan dia. Jadi sebab itulah apa kita kata dia jadi macam selfish dan sebagainya tu. Dajjal ni keluar daripada timur, mana tempat nama Khurasan. Cuma hadis ni ada perbincangan sikit. Ulama kata macam tak berapa nak sahih lah. Okay, next. Hadis ni daripada Fatimah binti Qais. Hadis ni panjang, memang panjang. Kalau boleh saya ringkaskan, Fatimah binti Qais satu hari dia kata Nabi panggil orang, lepas tu Nabi pun cerita. Ada seorang Nasrani namanya Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari ni dia kemudian dia memeluk Islam. Lepas tu dia cerita ke Nabi. Nabi pun sahkan cerita dia tu. Satu hari Nabi panggil semua sahabat, riuh belakang lah. Naik atas mimbar, Nabi pun sebut. Tamim Ad-Dari, dia ni keluar bersama dengan 30 orang sahabatnya belayar. Lepas tu dipukul oleh ombak. Akhirnya sampailah Tamim Ad-Dari ke sebuah pulau. Pulau tu pula, tengok hadis ni Nabi kata daripada timur, di Laut Syam ataupun Laut Yaman. Hadis ni sebut. Lepas tu dia pun hanyut di pulau tu, dia pun turun, berjalan di pulau, tiba-tiba dia tengok ada seekor haiwan yang sangat berbulu tebal. Tak tahu mana kepala mana ekor. Dan binatang haiwan siap boleh bercakap. Haiwan ni pun bagi tahu, pergilah kamu ke tengah-tengah pulau di satu tempat, ada seorang lelaki yang terbelenggu. Lepas tu apa kata Tamim Ad-Dari yang kawan-kawan ni pergilah jumpa. Pergi jumpa lelaki ni sedang, dia kata tubuh yang sangat besar, sedang digari. Lepas tu lelaki ni pun tanya soalan, beberapa soalan. Adakah Nabi akhir zaman dah keluar? Air dekat tasik apa Tabrastan dah kering ke belum? Adalah, saya lupa. Hadis tu panjang lebar. Lepas tu lelaki tu kata dia akan keluar satu hari nanti. Lepas tu Nabi terangkan. Nabi kata apa? Ketahuilah Dajjal tu berada di Laut Syam ataupun di Laut Yaman. Oh tidak, Nabi kata. Bahkan dia datang daripada arah timur. Apa itu timur? Nabi pun tunjuk isyarat ke arah timur. Hadis ni panjang lah. Tapi kenapa saya tak explain semua sekali? Sebab saya tak buat matan dia tu semua sekali. Kalau buat matan tu cerita lagi panjang lah. Sebab soalan-soalan dia tu membuka ruang untuk orang huraikan. Apa dia maksud soalan-soalan dia tu? Tasik ni semua sekali. Allahu'alam. Tak apalah. Okay, next. Ni dah tadi. Ni saya cerita ni. Dajjal berada di sebuah pulau. Ni cerita Tamim Ad-Dari yang saya sebut tadi ni. Okay. Okay, next. Mana pulau tu? Ni teori. Ini tuan-tuan tak boleh kita pegang secara muktamad. Inilah pulaunya yang di mana sahabat Nabi Tamim Ad-Dari tadi tu hanya lalu bertemu di sini. Kita tak boleh letak secara pasti. Allahu a'lam. Dipanggil Pulau Socotra. Ni, dekat ni. Tengok tu. Cuba tengok. Next. Pulau ni dia memang pelik lah. Spesies pokok dia sangat pelik. Sehingga di pulau ni pun ada burung spesies yang sangat pelik. Ni. Burung helang dia tu. Tapi siapa yang minat berteori dengan Dajjal, dia kata Dajjal tu dikurung hari tu. Sahabat Nabi Tamim Ad-Dari jumpa tu. Yang dengan haiwan berbulu tebal yang dipanggil Jassasah tu. Kat mana? Dia kata di pulau ni. Tetapi saya tak berani kata ini pulau ni. Allahu'alam. Sebab Nabi sebut secara umum.
Okay, next. Oh, dah 1.5 jam kita ya. Bilakah muncul ataupun keluarnya Dajjal? Bila? Minggu depan, tahun depan? New World Order? Lepas kita ambil vaksin COVID-19, dah dimasukkan chip dalam badan kita, boleh dikawal. 5 tahun kemudian Dajjal akan keluar sebab seluruh dunia dah pakai chip COVID-19 ni. Lepas tu Dajjal pun boleh kontrol kita semua, dia pun akan keluar. Gitu ke? Tak boleh. Kita tak boleh sebut macam tu. Sebab Dajjal ni tanda akhir zaman, tanda kiamat. Dan bila sebut kiamat, Allah kata apa? Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka tanya kepada Muhammad tentang kiamat. Jawab, kiamat ini qul innama ilmuha indallah. Tuan-tuan kalau kita belajar bahasa Arab, perkataan innama ni. Innama ni dipanggil adatul hasri, perkataan yang digunakan untuk membataskan sesuatu. Jadi bila Allah tak pakai innama, maksudnya tak adalah. Selepas itu saja disebut. Macam contoh kalau kita baca dalam surah At-Taubah. Surah At-Taubah, surah yang ke-9. Ayat 60 mengenai asnaf zakat. Jadi asnaf zakat semua dah sepakat. Iman ni ada 8. Kenapa 8? Kenapa bukan 9? Boleh tak kita tambah jadi 9 atau 10? Tak boleh. Sebab kalau kita baca ayat berkaitan dengan zakat, surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 60 tu, Allah Ta'ala mula dengan innama. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin sampai habis ayat. Hanya senya layak. Innama tu terjemah Melayu, hanya senya yang layak untuk menerima zakat 8 saja. Jadi perkataan innama tu dah membataskan. Lain pada 8 jangan nak mana-mana. Sama juga di sini. Bila berlaku kiamat, qul jawab innama. Hanya yang tahu, pengetahuan itu hanya diketahui oleh Tuhanku. Jadi lain daripada Allah, kita tak tahu. Nabi pun tak tahu. Nabi just bagi tahu dia akan keluar. Akan keluar daripada arah timur. Disebut timur tu pun umum. Timur ni luas. Ada satu hadis yang sebut daripada Asfahan. Diikuti oleh 70 orang Yahudi. Asfahan, hadis Sahih Muslim. Dan di sini pun Nabi sebut akan keluar. Tapi bila tarikh keluar 2020 ke 2021 ke dan sebagainya, tak boleh. Itu adalah tanda akhir zaman. Okay, next. Okay. Apa kita kena buat? Kena cari Dajjal ke? Oh, dah dekat dengan kita ni. Oh, tengok WHO, lepas tu Eye of Providence ke? Dekat mata, satu mata dekat US dollar tu. Kena cari ke? Kena cari buat kajian. Lepas tu tengok terus dia. Okay, kalau Malaysia ni organisasi mana yang nampak macam Dajjal? Sebenarnya tak perlu. Kenapa kita bimbang kita akan menuduh orang yang tidak ada kaitan dengan Dajjal dia jadi Dajjal. Jadi sekarang apa kita perlu buat? Yang pertama, kita kena berdoa supaya Allah Ta'ala jaga kita daripada fitnah Dajjal. Ini doa ni. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wa fitnatil mamat. Baca doa ni, bukan sibuk cari. Sebab kalau kita sibuk cari, satu kita mencari benda yang tak pasti. Masih lagi dalam teori konspirasi. Nabi pun tak beri petunjuk untuk kita begitu. Apa yang Nabi ajar lepas ni? Nabi suruh kita dihayati surah Al-Kahfi. Nabi suruh baca doa. Dan Nabi suruh kita persiapkan kita dengan iman. InsyaAllah yang menyelamatkan kita daripada Dajjal adalah iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala diperolehi dengan apa? Dengan ilmu. Dengan ilmu yang sahih. Bukan dengan teori-teori konspirasi. Hak tak tahu ujung pangkal ni. Bukan juga dengan kita kata kajian-kajian hak masih lagi kabur, tidak ada kepastian. Okay, next. Baca surah Al-Kahfi, bukan baca tajwid ya. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Okay, alhamdulillah tu pedas, dah tu makhraj di mana? Bukan hak tu. Hak tu penting, kita tak nafi, tajwid tu penting. Lagi penting kontennya. Buat apa kita baca surah Al-Kahfi tapi buta, tak tahu konten surah Al-Kahfi. Jadi kita kena baca tadabbur, faham, praktik. Ambil peringatan apa disebut surah Al-Kahfi.
Dan bila disebut mengenai surah Al-Kahfi ni tuan-tuan, okey, next. Next. Ada buku ni. Buku ni ditulis oleh Sayyid Abdul Hasan Ali An-Nadwi. Dia kata as-sira'u, pertembungan bainal iman wal maddiyah, di antara iman dan juga kata-kata kebendaan. Ta'ammulat, pemerhatian fi surah Al-Kahfi, dalam surah Al-Kahfi. Dalam buku ni dia cerita, dia dididik daripada kecil oleh mak dia untuk baca surah Al-Kahfi sebab boleh selamatkan dia daripada Dajjal. Jadi dia pun tulis buku ni, dah ada terjemahan Faith versus Materialism. Dan okey, next. Tak lama dah tuan-tuan nak habis dah ni. Kelebihan surah ni, Nabi kata siapa yang hafal 10 ayat awal surah Al-Kahfi terpelihara daripada Dajjal. Hadis Nabi kata 10 ayat akhir. Pendek kata awal dan juga akhir lah. Dia ada perbincangan ulama hadis. Hafal. Dan tuan-tuan kena ingat hafal baca dalam konteks hadis pada zaman Nabi kepada orang Arab pada zaman tu, dia bukan hafal macam kita sekarang ni. Kita hafal buta tak tahu apa. Macam contoh lagu ni lah, nak bagi faham. Saya mengajar matematik. Saya kata murid-murid sekalian, nak cepat pandai, nak cepat faham, boleh praktik ataupun boleh jawab semua soalan matematik, kena hafal sifir ni. Hafal formula ni. Bila hafal formula ni, awak datanglah dengan berbagai-bagai soalan matematik yang rumit pun, awak boleh jawab sebab awak dah ada formula dalam kepala awak. Jadi hafal di situ, hafal untuk kita faham. Sama juga. Bila kata hafal 10 ayat awal surah Al-Kahfi, bukan hafal tak tahu, hafal berdengung. Apa makna tak tahu, apa prinsip sebalik ayat ni tak tahu. Sama juga baca. Baca dalam hadis, Nabi kata iqra'ul Quran, baca. Baca pada orang Arab, 2 dalam 1. Baca, faham. Baca pada kita, baca dulu, faham kemudian. Kita kena buat aktiviti lain pula untuk baca terjemahan. Oh, Masya Allah. Tak. Baca apa? Baca faham. Jadi kita buat 2, baca tajwid tu. Lepas tu nak kena faham pula. Belajar pula tafsir, belajar bahasa Arab. Orang Arab ketika hadis Nabi sebut, bila sebut qira'ah tu, dia bukan baca kosong. Tapi baca dengan penghayatan terus, faham. Ini kita kena beza. Kadang-kadang hadis Nabi, kita kena tengok konteks zaman Nabi ketika Nabi sebut. Hafaz, bukan hafal kosong. Maksud hafal di sini, kita kata siapa yang hafal menghayati. Siapa yang baca memahami. 10 awal 10 akhir akan terpelihara daripada fitnah Dajjal. Okey, next. Rupanya dalam surah Al-Kahfi dia ada 4 kisah yang menggambarkan 4 jenis ujian kepada manusia. Ini contohnya. Kisah pertama, kisah 7 pemuda yang tidur dalam gua. Kenapa? Cerita ujian menjaga iman. Kalau perlu lari nak selamatkan iman, larilah ke gua. Cerita mengenai pemilik kebun, orang yang sombong dengan harta. Jadi lalu harta dia dimusnahkan sekelip mata. Itu cerita mengenai ujian harta. Kemudian kembar Musa dan juga Khidir, cerita mengenai ujian ilmu. Kemudian kembar Dzulqarnain, ujian kuasa. Dan inilah yang dibawa oleh Dajjal ketika akhir zaman nanti untuk menipu manusia. Kalau awak tak ada iman, awak pun memang memahami konsep ujian iman, beratnya sehingga pemuda ni terpaksa korban lari, tinggalkan family. Kalau kita tahu ujian harta tu pinjaman Allah, jangan sampai sombong seperti pemilik kebun ni. InsyaAllah kita tak mudah ditipu oleh Dajjal. Ujian ilmu, kadang-kadang ilmu ada tapi kita tak amalkan ilmu, menyebabkan apa kita mudah ditipu. Ataupun ujian kuasa. Kadang-kadang kita tak ada kuasa, bila ada kuasa kita akan bermahari jelala. Jadi 4 elemen ini, kisah daripada 4 cerita ini yang ada mengenai ujian iman, harta, ilmu, ujian kuasa ni, kalau kita betul-betul hayati, hafaz, baca, faham, hayati 4 ni, insya-Allah kalau kita ditakdirkan Tuhan bertemu dengan Dajjal, kita dah hadam dah apa yang dibawa oleh Dajjal ni, ujian iman. Orang jahil dia tak ada iman, dia tengok betul Dajjal, kita tahu itu Dajjal berdasarkan iman kita, berdasarkan ilmu kita. Dan katakanlah kita diberikan harta, apa sepatut kita buat dengan harta dan juga dengan kuasa tu. Ini prinsip sebalik surah Al-Kahfi tu. Bukan hafal buta. Okey, next. Okey, tak apa ni kita skip. Next.
Ni jawapan di hujung. Nak habis dah ni. Berapa slide lagi ni ada tinggal? Ada lagi 7. Usia umat Nabi Muhammad 1500 tahun. Betul ke? Oh ya, ada ustaz tu, Masya Allah. Ustaz pada Indonesia. Dia suka benda-benda macam ni. Macam hari tu tahun lepas bila berlaku COVID ni. Dia kata nanti bila berlaku COVID sampai Ramadan dia kata. Ni Ramadan tahun lepas lah. Ada video tu orang duk share balik. Dan video tu bila orang share saya tegur lah. Saya kata tak ada faedah dia buat benda macam ni. Dia kata apa? Kaabah ini adalah macam bateri kepada dunia. Kestabilan bumi ini disebut berdasarkan kepada tawaf. Sebab apa dunia ni diselaputi oleh kata warna hawa-hawa hitam para pendosa dan juga pelaku maksiat. Jadi bila tidak ada imbangan akan berlaku berbagai bencana alam. Kalau siapa suka betul lah ustaz berlaku bencana alam, berlaku apa? Banjir berlaku setiap tahun. Jadi ustaz ni dia suka bawa benda macam ni. Dan ustaz yang sama saya pernah tengok video dia ulas. Usia umat Nabi Muhammad cuma 1500 tahun. Jadi kita tinggal lagi berapa tahun? Tak sampai 50 tahun lagi. Sebab sekarang 1400 berapa Hijri. Betul ke? Lepas tu dia bawa, dia kata ulama mengatakan begitu. Dia sebutlah nama Imam Suyuti dan kita Al-Hawilul Fatawa. Lepas tu dia ambil pula pandangan kata-kata Imam Ibn Hajar. Pertama kita kena ingat itu pandangan para ulama. Mungkin ada konteks kenapa dia buat tu. Kalau kita tengok dalam kitab Al-Hawilul Fatawa bila Imam Suyuti sebut, dia buat andaian semata-mata. Tapi tidak ada sandaran yang kukuh. Jadi sekarang ni, bila bertembung pandangan sebegini, sebenarnya Allah Ta'ala kata, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ Kalau kamu berselisih pandangan tentang suatu perkara, فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ Kembalikan ia kepada Allah dan juga Rasulullah. إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Kalau sekiranya kamu beriman kepada Allah dan juga hari akhirat. Jadi bila bertemu isu macam ni, betul ke tak umat Nabi Muhammad ni usia dia cuma 1500 tahun, dekat benar kita nak kiamat ni. Betul ke tak Kaabah tu adalah bateri kepada bumi. Betul. Bila celaru, rujuk kepada Al-Quran yang Sunnah. Settle masalah. Tolak ke tepi pandangan hak pelik-pelik ustaz-ustaz ni. Okey, tengok apa Quran Sunnah kata usia umat Nabi Muhammad ni bila. Maksud bila habis kita umat akhir zaman, maksud seolah-olah si fulan tu dia guna pandangan nak kata kiamat akan berlaku pada tahun sekian. Okay, next. Kiamat ni tuan-tuan, rahsia Tuhan. Jelas ayat ni. Nak pakai cakap ustaz ke, nak pakai cakap kitab tu, tengok ayat ni lah. Allah kata, innallaha indahu ilmus sa'ah. Allah tu di sisinya adalah pengetahuan tentang kiamat. Dan ayat lain pun sebut banyak. Tak ada siapa yang tahu kiamat ni bila melainkan dia. Full stop. Jadi tak payah duduk keliru-keliru. Share video tu. Dan bila orang share video tu, saya tegur. Saya kata video ni bahaya. Untuk orang awam, dia akan menimbulkan rasa resah. Tak keruan. Yang tak tahu ujung pangkal. Tak payahlah duduk sibuk mengganggu, gugat. Kata pemikiran orang awam dengan cerita-cerita yang boleh menimbulkan sensasi. Sedangkan Quran sebut jelas. Dia tu kadang-kadang saya doubt juga dengan knowledge setengah ustaz ni. Setengah ustaz galak berceramah, bawa teori pelik-pelik macam ni. Seolah-olah dia tak nampak, tak baca ke Quran, tak baca ke ayat ni. Okay, next. Itu ayat ni. Hadis pula next. Hadis sama. Iman, Islam, Ihsan tadi tu kita syarah. Cuma ni pangkalnya. Jibril tanya. Qala mata sa'ah. Jibril tu tanya. Bila kiamat? Lepas tu Nabi kata, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Nabi kata, hak tanya dengan hak kena tanya, sama-sama tak tahu. Sekadar aku boleh khabarkan kepada kamu, apa tanda-tanda dia. Cukup dah. Al-Quran dan juga hadis ini memberi panduan kepada kita, nak tolak sama sekali idea kata 1500. Tapi Ustaz dalam kitab sekian sebut, ulama sebut. Dia kata, awak nak pegang ulama ke, ataupun nak pegang Al-Quran dan juga hadis Nabi. Full stop. Okay, next. Nak habis dah ni. Next. Sedar tak sedar dekat 2 jam dah saya bercakap ya. Sikap kita dengan fitnah akhir zaman. Apa kita kena buat? Masuk WhatsApp group cerita pasal akhir zaman ke? Atau WhatsApp group mencari dajjal ke? Atau mendajjalkan orang ke? Apa sikap kita? Tengok apa agama kita ajar. Next.
Next. Jangan sampai lupa kuasa Allah. Duk sibuk, Dajjal ni macam-macam kuasa dia. Dia boleh melting dalam tu lagi ni. Semua sekali. Okey, seorang sahabat Nabi. Nama dia Mughirah bin Syu'bah. Dia kata tiada siapa yang bertanya kepada Nabi tentang Dajjal sebanyak yang aku tanya. Dia suka tanya. Lepas tu Nabi pun kata, apa yang menyusahkanmu sangat tentang Dajjal ni? Nabi kata apa? Wa ma yusibuka minhu, apa susah sangat? Lepas tu katanya Mughirah. Orang awam, dia kata apa? Dia kata mereka risaukan Dajjal kerana bersama Dajjal tu ada makanan dan juga sungai. Hum yaqulu inna ma'al ta'am wal anhar. Maksud ada kemewahan, keperluan lah. Nabi kata, huwa ahwana 'ala Allah min dhalik. Nabi kata, usah risau sangatlah. Dia kata tipu daya tu lemah benar sangat, ahwan 'ala Allah, sangat remeh pada Allah. Daripada apa sangkaan-sangkaan kau tu hebat sangat Dajjal. Lepas tu hadis ni saya tinggal ujung tu. Lepas tu dia kata apa? Sebenarnya Dajjal ini adalah ujian untuk orang, untuk manusia. Sama ada mereka beriman kepada Allah dan juga Dajjal. Maksud kita nak bincang pasal Dajjal boleh. Tapi jangan terlalu obses. Sehingga habis semua benda tak jadi kerana kita risau dengan Dajjal. Cukuplah kita beramal. Simpan bekal untuk diri seperti yang disebut oleh nas-nas. Okay, next. Tak apa, next. Ni bawah lagi. Ni macam-macam teori Dajjal wujud. Kata WHO Dajjal, wabak vaksin Dajjal, macam-macam. Sehingga mengganggu, kita kata autoriti untuk membantu. Kemudian Dajjal ni memang wujud. Kesimpulan, jangan sibuk mencari Dajjal tanpa panduan agama sehingga mendajarkan orang lain tidak sembunyi. Okey, akhir sekali next. Kita ambil hadis ini tentang kerisauan orang kita. Okey, hadis ni pernah seorang lelaki bertanya kepada Nabi. Dia kata, Rasulullah, tentang kiamat. Dia kata, mata sa'ah, bila kiamat Rasulullah? Nabi kata, wa madza a'adatta laha? Apa yang kamu sediakan? Dia kata, la syai', tak ada apa, melainkan aku cintakan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, kamu bersama siapa yang kamu cintai? Jadi sebenarnya bila cerita pasal Dajjal semua sekali bukan sibuk cari, kita kena prepare. Antara contoh preparation kita dalami agama, kemaskan iman kita, dekatkan diri kita kepada Allah. InsyaAllah itu yang akan menyelamatkan kita. Allahu alam. Okay, saya kira cukup dah tu. Tak sedar. Dah sejam 45 minit saya bercakap. Okey. Itu saja. Allahu alam. Mungkin kita boleh buka untuk soalan kalau ada soalan. Okey, soalan berkenaan slide tadi, api dipegang manusia lihat air, air dipegang manusia api. Adakah ia jelas ataupun kiasan? Apa yang saya faham ni, dia adalah sesuatu yang jelas. Sesuatu yang jelas. Itu yang pertama. Tetapi kalau kita nak bawa pada makna kiasan pun, kita balik kepada perkataan Dajjal. Dajjal ni dia pandai salut kebenaran dengan kebatilan. Jadi kita tengok hadis dua lapis lah. Makna pertama macam saya katakan, tengok secara jelas. Nampak api, nampak air. Dan orang beriman tengok, dia ni Dajjal. Tak ada dia perkataan kafir. Lepas tu nampak ciri-ciri dia seperti Dajjal. Jadi orang beriman dia tengok api, Nabi kata terjun dalam api tu. Dia pun terjun dalam api. Kita faham secara zahir. Kalau kita nak bawa kepada secara kiasan sekalipun, itu makna kedua dan sebagainya. Kita kena ingat juga kalau kita katakan ia sebagai kiasan, untuk memahami kiasan itu sendiri pun nak kena kenal dulu Dajjal tu dengan ilmu-ilmu yang sahih. Allahu a'lam. Okey, lagi soalan? Soalan seterusnya Ustaz. Ya. Hadis, Assalamualaikum Ustaz. Hadis tentang gunung emas timbul di Sungai Furat pada akhir zaman. Adakah itu hakiki atau kiasan kepada hasil minyak yang banyak? Allahu alam, saya tak berani jawab lah. Ni. Saya tak berani jawab. Minta maaf lah kepada Ashraf yang bertanya. Sebab dia gini, dia kadang-kadang benda ghaibiyat ataupun tafsiran dibuat oleh
Dalam hadis Nabi, kita tak nak memandang, dan saya tak malu untuk mengaku saya tak tahu. Dan saya tak berani. Sebab pernah Abdullah bin Mas'ud dia tegur. Dia kata apa dalam sebuah hadis lah, sebuah riwayat Sahih Bukhari. Dia kata minal ilmi an yaqula ar-rajulu lima la ya'lam Allahu a'lam. Dia kata antara tanda seorang itu berilmu, dia kata pada benda yang dia tak tahu, Allahu a'lam, aku tak tahu. Lepas tu tonggak ilmu ni ada 3. Quran, sunnah dan juga la adri. Okey, Ustaz pernah baca yang Makkah ada digoncang hingga orang munafik keluar. Betul, ini ada hadis sahih. Ada sahih. Ini betul-betul berlaku lah. Sebab apa kalau baca dalam hadis sahih tu, setelah Mekah dikepung oleh geng-geng Dajjal ni, Madinah. Lepas tu bumi bergegar, lalu orang munafik rasa tak selamat, dia pun keluar, pergi bersama dengan Dajjal. Jadi yang tinggal di Madinah hanya orang beriman saja. Dan memang ada hadis, Dajjal ni tak boleh masuk ke Mekah Madinah. Sebab apa, di Madinah tu setiap pintu entrance tu ada malaikat yang menjaga. Tidak boleh mencerobohi. Itu ada hadis. Itu pun setahu saya makna yang zahir. Dajjal tu jin ataupun manusia? Manusia. Hadis tadi sebut jelas. Hadi Akmal. Kena Hadi ni, Ustaz Hadi Akmal saja dia nak mengacau ni. Dajjal ni manusia berdasarkan nas tadi tu. Cuma ni interesting Saya just tak share lah sebab ni teori konspirasi tahun 90-an dulu. Tahun 90-an dulu saya duk minat buku, duk baca sebuah buku. Buku ni dia kata apa? Iblis ni ataupun Iblis Dajjal. Iblis dia kata Iblis ni berpusat di segitiga Bermuda. Dan penulis buku ni seorang wartawan Mesir nama Muhammad Isa Daud. Masa tahun 90-an saya belajar. Masa tu 90-an ke tahun dekat 2000 saya belajar di UM, saya pergilah ke Jalan Masjid India, Wisma Yakin, beli sebuah buku. Dan buku tu masa saya beli, penjual buku tu dia tegur, dia kata Ustaz, dia kata adik, ini bukan buku agama. Saya kata saya tahu. Lepas tu dia kenapa saya beli tu sebab dalam tu disebut dia buat teori konspirasi. Dia kata Dajjal itu disebut dalam Al-Quran, siapa dia? Nama dia adalah Samiri dalam surah Taha. Kalau tuan-tuan buka surah Taha, surah yang ke-20, cerita bagaimana Nabi Musa alaihissalam meninggalkan Bani Israel untuk naik ke Gunung Tur Sinai. Bila baginda naik ke sana, Bani Israel telah sesat. Kenapa disesatkan oleh seorang lelaki daripada kabilah Samirah yang digelar diharapkan sebagai Samiri. Kemudian bila nak ni logik si pengarang teori konspirasi itulah. Dia kata bila Nabi Musa turun, mereka dah menyembah patung anak lembu semua sekali. Nabi Isa pun panggil Samiri. Tuan-tuan boleh tengok pada ayat yang ke-95. Dia kata qala fama khatabuka ya Samiri? Apa cerita hak kamu buat ni? Apa yang mendorong kamu buat benda ni? Kamu sesatkan pengikut aku, kamu ambil barang kemas, kamu tempah jadi patung anak lembu. Lepas tu kamu kata ini Tuhan. Lepas tu kata Samiri ayat yang ke-96, basurtu qala basurtu bima lam yabsuru bih. Aku melihat dengan benda yang mereka tak lihat. Faqabattu qabdatan min atharir rasul, lalu aku pegang segenggam kesan tapak kaki kuda Rasul. Jadi gini cerita dia berdasarkan ayat ni. Bila Nabi Musa ketuk laut terbelah. Sebelum nak cross laut tu, kalau baca tafsir ayat ni, Jibril datang dalam rupa lelaki berkuda, lead the way, jalan. Jadi Samiri ni dia tengok bila Jibril lalu, kaki kuda Jibril tu, tempat bekas kaki kuda Jibril tu, tanah tu jadi hijau, subur. Dia kata tanah ni special kerana Jibril. Dia pun ambil tanah tu, dia simpan. Jadi tanah tu bila dia buat patung anak lembu, kemudian dia letak tanah tu dalam mulut patung anak lembu, lalu patung anak lembu tu mengeluarkan suara. Jadi si pengarang tadi tu, kata wartawan Mesir tu, dia kata Samiri ni watak yang istimewa. Waktu dia kata dia jumpa manuskrip, dia kata Samiri ni ketika Firaun implement hukum bunuh kepada bayi Bani Israel, Nabi Musa diselamatkan Allah, dijaga oleh Firaun. Samiri bila mak dia takut, mak dia buang ke gunung, ke hutan, dia dijaga oleh Jibril. Sebab tu dia mata dia boleh melihat Jibril. Orang lain tak nampak Jibril. Lepas tu dia kata walaupun ini dibesarkan oleh Firaun, dia besar jadi Nabi. Ini pula walaupun dibesarkan oleh Jibril, dia besar jadi, kita kata seorang pendusta atau pemusnah. Lepas tu berdasarkan hadis, ni pengarang kitab ni kata, berdasarkan hadis, Dajjal hanya boleh dibunuh oleh Nabi Isa. Jadi dalam peristiwa tu, ayat berikutnya, para pengikut Nabi Musa dalam kalangan Bani Israel,
yang yang menyembah patung anak lembu, apa hukuman dia? Membunuh antara satu sama lain. Tetapi tokeh buat patung anak lembu ni, dalam ayat berikutnya Nabi Musa perambat lagu tu. Ayat 97. Nabi Musa kata apa? Qala fadhhab, pergilah. Fa inna laka fil hayati an taqula la misas wa inna laka maw'idan lan tukhlafa. Kamu hukum dia kamu tak boleh sentuh oleh orang. Lepas tu bagimu ada janji yang kamu tak dapat mungkiri ataupun kamu tak dapat lawan. Janji. Dia kata janji tu apa? Janji tu dia satu hari akan mati dibunuh oleh Nabi Isa. Dan logik dia kata sepatut dia hak kena bunuh, tetapi Nabi Musa bebaskan dia. Perambat dia lagu tu. Sebab dia kata, sebab Nabi Musa sebagai Nabi tahu lelaki ini dajjal akhir zaman. Tak boleh dibunuh melainkan oleh Nabi Isa. Ini ceritanya sedap tuan-tuan. Tetapi ini teori. Dan teori yang dikaitkan dengan ayat Al-Quran tanpa sandaran nas yang kukuh. Tak boleh pakai. Tak boleh pakai. Itu kadang-kadang kita kena ada disiplin ilmu. Apakah Dajjal akan dihisap di akhirat kelak? Dahsyat soalan ni. Sepatutnya kalau dia manusia, dia akan dihisap. Kalau dia manusia, berdasarkan nas, dia akan dihisap. Allahu Akbar. Okey, lagi soalannya. Okey, Ashraf. Panji hitam di akhir zaman, ISIS mendakwa mereka membawa panji itu. Oh, ini pun saya Allah alam, saya tak tahulah cerita pasal panji hitam ni. Mungkin ada hadis-hadis dia, tapi mungkin hadis ini tak tahu status kesahihan dia. Macam saya katakan di awal tadi, kadang-kadang cerita-cerita mengenai akhir zaman ada juga yang ambil daripada kitab Al-Fitan oleh Nu'aim bin Hamad tadi tu. Kemungkinan hadis-hadis tidak sahih. Tapi setakat saya baca lah, macam saya baca dalam buku Dr. Sharaf Qadah tu, kronologi kiamat tadi tu, saya tak jumpa antara tanda-tanda kecil kiamat munculnya orang yang bawa panji hitam dan sebagainya. Jadi saya tak berani nak jawab lah bab ni. Allahuakbar. Saya minta maaf. Ilmu saya tak menyeluruh. Kiraan Imam Mahdi dan Dajjal macam mana? Okey, berdasarkan apa saya baca, dia dah keluar dulu Imam Mahdi. Lepas tu Imam Mahdi keluar, barulah Dajjal keluar, lepas tu Nabi Isa pun akan keluar. Nabi Isa yang akan membunuh Dajjal. Dan Nabi Isa berdasarkan hadis sahih, Nabi Isa akan membunuh Dajjal di sebuah tempat yang dipanggil Babul Lud. Babul Lud ni saya ingat ke tempat apa? Satu hari tuan-tuan, di UAE, subjek saya subjek wajib untuk semua pelajar subjek Al-Quran. Jadi satu hari duduk depan saya budak Palestin. Sembang dia lah, dia nak baca Quran untuk ujian penentuan tahap di UAE. Saya tanya, anda daripada mana asal? Dia kata family dia berasal daripada Palestin. Saya kata, kat mana Palestin? Dia kata Babul Lud. Terkejut saya masa tu. Sebab saya ingat apa disebut oleh hadis itu sekadar hadis. Rupanya Babul Lud memang ada, macam bandar kecil ataupun pekan kecil. Dan kalau berdasarkan hadis yang kita baca, di situlah tempat Nabi Isa membunuh Dajjal. Allahuakbar. Dan Imam Mahdi mendahului Nabi Isa dan juga Dajjal. Keluar dia. Okey. Okey. Rasa Luqman cukup. Dah 2 jam awak dera saya ni. Okey, soalan. Dajjal keluar dulu atau soalan terakhir ke barangkali kot. Okey. Dajjal keluar dulu ataupun Ya'juj Ma'juj keluar. Saya tak berapa ingat kronologi dia. Tapi seingat saya Dajjal keluar dulu. Lepas tu Dajjal dimusnahkan. Lepas tu Ya'juj Ma'juj akan keluar kemudian. Dan Ya'juj Ma'juj dia kepung Nabi Isa dan juga para pengikut baginda di atas gunung Tur Sinai. Lepas tu lalu Allah Ta'ala hantar burung-burung yang berkepala seperti unta macam burung horing. Allah Ta'ala hantar macam ulat-ulat yang menyebabkan Ya'juj Ma'juj mati bergelimpangan, lalu datang burung tu ambil dan dibuang tempat lain. Maksudnya saya tak ingat kronologi dia. Sebab apa tak ingat tu? Sebab kita jarang bermain dengan benda-benda ni sebenarnya, kecuali orang yang betul-betul fokus. Kemudian yang kedua, adakah semua Kristian akan beriman semula pada Allah dan Nabi Isa mengikut? Okey, berdasarkan ini, dia ada 2 tafsiran lah. Ataupun kalau siapa ni yang Stefan Mozart ni nak tahu, boleh buka surah An-Nisa. Surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 159. Ayat 159 Allah kata apa? Wa in min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautih.
dan tidak ada seorang pun ahli kitab melainkan mereka akan beriman dengannya, dengan Nabi Isa sebelum kematiannya. Ayat ini ada dua tafsiran lah. Yang pertama, sebelum kematian dia pada mana-mana zaman. Sebab manusia ni bila dekat-dekat dia nak mati, Allah Ta'ala akan tunjukkan syurga ataupun neraka. Jadi bila orang Kristian ni, ahli kitab yang kata Nabi Isa sebagai Tuhan, anak Tuhan, bila dekat dia nak mati, dia akan tengok akidah dia tak betul. Tetapi pada masa itu taubat tak diterima lagi sebab roh dah sampai ke halkum. Jadi pada masa itu Allah pun kata wa im min ahlil kitab. Tak ada seorang pun dari kalangan ahli kitab melainkan mereka akan beriman dengan kemanusiaan kerasulan Nabi Isa sebelum dia mati. Tetapi pada masa itu tak berguna lagi iman dia sebab roh dah sampai ke halkum. Itu satu tafsiran. Tafsiran yang kedua, ayat sama 159 ni dibawa di akhir zaman. Bila Nabi Isa turun, antara peranan Nabi Isa dia mematahkan salib. Mematahkan salib maksud dia apa? Dia membatalkan agama Kristian. Lepas tu dia membunuh babi. Bukan bunuh babi, kesian ke babi. Apa rasa ada babi? Maksud membunuh budaya pemakanan babi. Penasa kalau Nabi Isa turun besok, akhir zaman babi lega. Oh, tak ada siapa nak sembelih nak makan aku. Dan dia akan memenuhi dunia yang keadilan. Dan pada masa itu, kalau kita buat ayat yang sama, ni kehebatan Al-Quran. Dia boleh berbicara mengikut situasi zaman berbeza. Dan dia kata, min ahli kitab. Dan tak ada seorang pun ahli kitab di akhir zaman nanti setelah Nabi Isa turun. Illa la yu'minan nabiyyi qabla mauti. Akan beriman kepada, melainkan akan beriman kepada Nabi Isa sebelum kewafatan Nabi Isa di akhir zaman nanti. Jadi dua tafsiran tu. Jadi boleh rujuk pada ayat 159 surah An-Nisa. Surah yang keempat, ayat 159. Okey. Allahu Akbar. Okey, baik. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita telah penghujung seminar kita ini. Jadi pihak majlis merakamkan ucapan ribuan terima kasih dan jazakallahu khairan kepada Al-Fadhil Ustaz serta pendengar yang berada daripada awal hinggalah ke akhir seminar kita pada hari ini. Alhamdulillah, ramai yang menonton di Facebook kita lihat. Mudah-mudahan semua yang mendengar dapat manfaat dan pengajaran daripada apa yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz. InsyaAllah kita akan bertemu pada masa akan datang di tajuk yang lain, iaitu pada hari esok. Untuk makluman, kita ada satu lagi iaitu serasa seminar Keluarga Sakinah siri yang ke-6, slot yang kedua. Jadi di tempat yang sama juga di Facebook Pusat Islam yang pada hari ini kita jumpa esok pagi insyaAllah pada pendengar yang berada di alam maya ini. Jadi saya kira tidak ada apa-apa lagi. Kami memohon maaf atas kekhilafan dan juga kesalahan daripada pihak kami dan merakamkan sekali lagi ucapan terima kasih dan jazakallahu khairan kepada Al-Fadhil Ustaz atas penerangan dan perkongsian pada pagi ini. InsyaAllah Ustaz, kita bertemu pada masa. Pasal Luqman sekejap, ada yang tanya buku apa nak dirujuk. Jadi saya letak dekat Facebook tu, buku Kronologi Kiamat Profesor Dr. Sharaf Qudah. Dan saya kira buku ini buku yang selamat untuk orang awam baca dengan adab-adabnya supaya kita tidak terjerumus dalam berbagai teori-teori yang mengarut ni. Allahu'alam. Allah. Buku tu seingat saya dah ada dalam bahasa Melayu terjemahan dia kan Ustaz, di kedai dah telah jual. Dan saya ada share dekat Facebook Facebook Pusat Islam. Baik. Jazakallah khair Ustaz. Ustaz, cuma nak tanya nanti untuk slide tu boleh ke kami kongsikan kepada semua slide? Awak share yang PDF, jangan yang PowerPoint. Okey, PDF baik insya-Allah. PDF. Boleh. PowerPoint tu takut orang lain pun modify, debus nama dia, curi pula. Saya buat slide tu dulu kemarin seminggu lebih tu. Stres. Okey. InsyaAllah Ustaz. Ada masa nanti kita berjumpa di UAE insyaAllah. Okey, boleh insyaAllah. Okey Ustaz. Assalamualaikum. Saya keluar. Okey, baik Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.